Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad. Dan yang biasa menjak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama pagi ni walaupun agak lewat. Lewat 9 dah 9.10. Lewat 90. Go of the day bersama dengan Atuk. Bersama dengan Atuk bermula awal pagi. Janji jam 8. Sekarang 9.10. Oh lewat. Banyak hal bila ada Kuala Lumpur, banyak hal. Bila berada Kuala Lumpur banyak. Hari ini sudah 8 Oktober. 8 Oktober hari Sabtu. Hari Sabtu. Oh, hari ini 8 Oktober hari Sabtu. Hari Sabtu, cuti panjang minggu ni. Cuti panjang. Wah, seronok lah orang makan gaji. Seronok makan gaji. Orang kampung tak ada cuti. Kerja 7 hari seminggu. 30 hari satu bulan. 365 hari satu tahun. Kerja. Itulah orang kampung. Orang kampung. Orang kampung macam itulah kerja. Orang makan gaji. Lepas kerja, cuti. Hari Minggu. Wah, bercuti. Itulah kehidupan. Go of the day bersama dengan tu. Apa pun yang kita lakukan, kita berusaha lakukan yang terbaik. Terbaik. Ya, Naina. Assalamualaikum. Alhamdulillah tu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih kerana sudi dengan Atuk pada gini. Quote of the day bersama dengan Atuk. Kehidupan, bajet sudah pun diumumkan dan sudah pun dibentang di parlimen. Nampak gayanya berminyak lah kaki tangan awam. Kaki tangan awam. Walau bagaimanapun itu hanya sekeping kertas. Pelaksanaannya cerita lain. Cerita lain, banyak lagi cerita tu. Banyak lagi, Gigi. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Dan semua geng tu. Cuti sampai Isnin tu. Wow. Isnin. Sabtu, Ahad, Isnin. Selasa baru kerja. Wow. Mestilah penuh tempat pelancongan ni. Kemerah Highland penuh. Genting Highland penuh. Mana lagi penuh? Port Dickson penuh. Port Dickson penuh. Banyak tempat lagi. Mana tempat-tempat menarik di sekitar Selangor? Kongsikan bersama kita hari ini. Kongsikan. Alhamdulillah Gigi. Gigi pun cuti ke? Wah, seronok lah. Seronok. Okey, seperti mana biasa. Kita baca dulu surah Al-Fatihah dan kita niat sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para nabi-nabi, para rasul-rasul, kedua ibu bapa kita, rakan-rakan, sahabat, jiran-jiran, orang yang kita kasihi, orang yang kita kenangi, orang yang berjasa kepada kita dan orang yang tidak berjasa kepada kita. Itulah. Kita baca surah Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah hasil daripada bacaan surah Al-Fatihah Ummul Kitab. Satu-satunya surah yang wajib dibaca dalam solat. Tak baca Al-Fatihah tak sah solat. Hari ini kita sudah pun menghadiahkan pahala Al-Fatihah kepada Rasulullah dan rakan-rakan kedua bapa yang telah kita niatkan tadi. Amin. InsyaAllah. Amin. Gigi, memang penuh. Tapi duduk rumah ni. Piknik di rumah je lah. Amin. Ombak pantai. Go of the day hari ini. Syukur kita saban hari kita masih lagi dapat meneruskan sebuah kehidupan. Dan sudah ramai rakan-rakan kita sudah pun pergi. Tak kembali lagi. Dan banyak lagi yang berada di alam roh. Alam roh banyak lagi yang nak lahir sebagai manusia. Belum lahir. Kita sudah lahir, kita sudah remaja, kita sudah masuk usia yang tua. Tua, Alhamdulillah. Dan masih lagi diberi kesempatan oleh Allah SWT
untuk kita meneruskan kerja-kerja baik, lakukan perkara-perkara baik selain daripada beribadah kepada Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, padamulah kami sembah dan padamulah kami mohon pertolongan. Sembah itu adalah satu ungkapan yang umum. Sembahyang, sembah baca Al-Quran, sembah berzikir, sembah bersedekah. Wah, banyak kita lakukan. InsyaAllah semua itu akan mendapat ganjaran yang setimpal yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum Tok. Selamat pagi. Waalaikumsalam Mak Pantai. Selamat pagi. Morning. Kok update day kita hari ini? Siapa nak masuk syurga? Wow. Zahar. Apa khabar Cik Zahar? Zahar 79. Apa angka 79? Tarikh lahir ke? Tarikh ataupun nombor kereta? 79. Zahar, apa khabar? Zahar, apa khabar? Siapa tak nak masuk syurga? Semua orang nak masuk syurga. Orang bukan Islam pun kalau tanya, kau nak masuk syurga? Nak? Orang bukan Islam pun nak masuk syurga. Kan? Orang Islam pun nak masuk syurga. Sudah tentu. Ya, Keraisi. Bang Rajan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Thank you. Jenguk Atuk. Terima kasih. Puji syukur dipanjangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ucapkan atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuk, assalamualaikum. Tenang is good. Tenang hari Sabtu. Apa tak tenang? Memang tenang lah. Jom duha. Silakan. 4 rakaat bro. 4 rakaat duha. Cantik bro. Cantik. Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Amin. Semoga hari ini lebih baik daripada semalam. Ombak pantai. Hebat ombak pantai. Kau update day kita hari ini. Siapa nak masuk syurga? Tolong kat tangan. Soalan mudah je. Soalan mudah je. Siapa nak lulus peperiksaan? Siapa nak masuk syurga? Siapa nak masuk syurga? Tak ada orang tak nak masuk tu. Tak ada orang, semua nak masuk syurga tu. Siapa nak masuk syurga? Noraizan, insyaAllah, amin. Atuk doakan masuk syurga. Saya tu, Alhamdulillah, semua nak masuk syurga. Siapa lagi yang masuk syurga? Atuk memanglah. Atuk pun nak masuk syurga, amin. Hai. Okey, Jiji dah kat tangan. Nak masuk syurga juga? Syurga juga, amin, insyaAllah. InsyaAllah, semua rakan-rakan kita semuanya syurga. Kita bermula daripada alam roh. Kemudian kita pergi ke alam rahim. Apabila usia 4 bulan dalam kandungan ibu, masa itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Dari segi umur kita, bila kita lahir, dengan siapa kita kahwin ataupun tak kahwin, anak berapa orang, kerja apa dia. Semua ditulis. Iman kuat tak kuat, orang baik atau orang tak baik, semua tertulis di Lauh Mahfuz. Umur 4 bulan dalam kandungan. Alam rahim. Selepas 9 bulan, barulah dilahirkan. Masa itu kita berada di alam dunia. Semasa di alam dunia lah ditanya. Di alam dunia lah ditanya. Siapa nak masuk syurga? Angkat tangan. Siapa nak masuk syurga? Siapa yang nak masuk syurga? Siapa tak nak syurga? Saya Ibu Mahu. Saya Salma. Apa khabar Salma? Terima kasih kerana sudi jenguk Atuk. Kau update day hari ini. Semua orang nak masuk syurga. Tapi mulutnya kata begitu. Perbuatannya macam mana tu? That's another. Itulah. Mulut kata nak masuk syurga. Perbuatannya. Mestilah perbuatan itu sejajar dengan apa yang dituturkan di mulut. Nak masuk syurga tu? Masuk. Jangan tak masuk. Ajak kawan ramai-ramai. Ramai-ramai boleh masuk syurga. Syurga tidak akan penuh. Sebab itulah kita kena buat baik kepada siapa saja. Sebab kita boleh jumpa dengan rakan-rakan kita di syurga nanti. Atuk dah makan pagi ke belum? Sudah. Hari ni sudah. Nenek kau goreng kuih tiaw tadi. Awak dah makan pagi. Sebelum pergi hantar wusu pak kerja. Zahar. Macam itulah Zahar pagi-pagi. Sementara di Kuala Lumpur. Nanti nak balik dah. Dah lama 2 minggu dah. Kuala Lumpur nak balik dah. Tak balik dah. Kau update day kita hari ini. Sembang pagi bersama dengan Atuk. Dari Setia Alam. Setia Alam.
Siapa nak masuk syurga? Wahai Tuhanku, wahai Tuhan, ya Ron, apa khabar Ron? Ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku mahu ke nerakamu. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam. Hebat kata-kata itu. Baru mulalah tu. Baru bermula no. Baru bermula. Jadi sudah begini. Kita semua, ya Allah, aku tak layak syurgamu. Banyaknya dosa kami, ya Allah. Tapi kami takut kepada seksa neraka-Mu, ya Allah. Bantulah kami. Ya Allah, bimbinglah kami, ya Allah. Berilah hidayah kepada kami, ya Allah. Berilah pertolongan kepada kami. Hanya mulah tempat kami mohon pertolongan. Amin. Atuk, nak balik ke mana? Atuk balik Kota Baru. Kalau balik Kota Baru, bro. Zahar. Kota Baru. Orang Kota Baru. Saya makan dulu. Silakan, Nur. Silakan makan dulu. Makan dulu. Semua orang nak masuk syurga. Adakah orang nak masa hidup dia, aku nak masuk neraka lah? Adakah macam tu? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Atuk pun dah usia macam ni tak pernah dengar. Orang India pun tak nak masuk neraka. Orang Cina pun tak masuk neraka. Yang bukan Islam lah. Dia pun tak nak masuk neraka. Tak nak. Dia pun marah tau. Kau nanti mati kau masuk neraka tau. Oi, siapa cakap? Dia marah tau. Marah. Syair Imam Syafi'i katanya itu. Betul ke tu? Betul. Ada yang kata syair itu salah. Itu syair. Tak salah syair tu. Itu orang yang tawaddu'. Macam Imam Syafi'i pun. Dia bersyair sedemikian rupa. Itu orang umur 12 tahun, 15 tahun dah jadi qadi. Orang jahat pun nak masuk syurga. Betul nanti. Semua orang nak masuk syurga. Semua orang masuk syurga. Sebab apabila kita boleh menyebut untuk masuk syurga setelah kita hidup. Kalau di alam roh, kita tak ada apa-apa lagi. Masuk alam kandungan tak ada apa-apa lagi. Apabila kita lahir ke dunia, baru diberi pilihan untuk ke syurga atau ke neraka. Tapi sebelum sampai kepada syurga neraka itu, kita mesti melalui proses-proses dunia-dunia lain. Pertama seperti alam barzah, alam kubur. Alam kubur. Ataupun hari kita dibangkitkan semula. Alam kiamat. Setelah kiamat. Dan apabila hari dibangkitkan semula di pada mahsyar, hari kita dihisap, pengadilan, judgment day, Malik Yaumiddin. Dialah menguasai hari pembalasan. Balas baik dengan baik, balas buruk dengan buruk. Kemudian baru pergilah hari pembalasan, hari hisap, hari pembalasan, sama ada kita ke syurga atau ke neraka. Allahu Akbar. Jadi siapa nak masuk syurga kat tangan? Siapa nak masuk syurga kat tangan? Atuk faham? Atuk faham nak ikut boleh tak? Atuk faham? Nak ikut boleh tak? Nak ikut boleh. Boleh. Siapa nak masuk syurga? Ayat mudah je. Siapa nak masuk syurga? Tapi hati apa kata hati? Apa kata hati? Apa kata hati? Kata Imam Syafi'i, ya Allah, aku tak layak masuk syurgamu. Tapi aku juga takut kepada neraka-Mu. Takut kepada neraka. Tak layak. Memang kita tak layak masuk syurga. Kita tak layak. Kecuali dengan izin Allah SWT. Dengan rahmat Allah SWT. Dengan amal dan ibadat yang kita lakukan sebagaimana disuruh oleh Allah SWT. Teruskan perbuatan kebaikan. Ya, baik itu. Menjadi orang baik itu adalah salah satu daripada pintu syurga. Pintu syurga. Apabila orang yang baik itu. Orang yang baik. Orang yang melakukan baik. Budi pekerti. Atuk usaha nak ikut atuk. Boleh tak? Atuk usaha nak ikut atuk. Usaha nak ikut atuk. Boleh. Boleh. Nak ikut ke mana? Boleh. Zahar. Okey. Satu persoalan. Apabila nak ke syurga, syaratnya. Tahu tak apa syarat nak ke syurga? Syarat yang paling penting nak ke syurga. Dia sembang pagi bersama dengan atuk hari ini. Semua orang nak masuk syurga. Tapi perbuatannya, Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Bangun pagi celak, ya Allah nak masuk syurga. Nak tidur, ya Allah nak masuk syurga. Siang hari apa kamu buat? Wow, itu persoalannya. Itu persoalannya. Dah buat baik tu. Dah solat buat tu. Solat wajib buat tu. Duha. Yeah, now is duha time. Ramai dah buat. Gigi dah buat. Zahar dah buat. Semua dah buat. Buat. Noli dah buat. Buat tu.
Oh, lain macam. Tapi semua dah buat. Adakah boleh masuk syurga? Tak boleh. Tak boleh. Ada syarat lagi. Syarat lagi. Nak masuk syurga kena ada syarat lagi. Siapa tahu syarat? Syarat nak masuk syurga. Siapa tahu? Syarat-syarat nak masuk syurga. Jadi kalau kita ingin nak masuk syurga, mesti tahu syarat-syarat dia. Macam kita nak minta kerja jadi pegawai lah. Apa syarat-syarat dia? Mesti dia kata kena ada ijazah. Wah, kena ada pengalaman. Lagi. Ya, Pinky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam tu. Dan sahabat syurga, amin. Sekalian amin. Tinggalkan keburukan, kejar kebaikan. Tinggal keburukan. Nahi mungkar. Buangkan nahi mungkar. Kejar amal makruf. Itu pun satu cara. Lagi syarat nak masuk syurga. Siapa tahu syarat nak masuk syurga? Syarat nak masuk syurga. Kita duk beramal ibadat apa semua. Amalannya tu. Salah satu. Betul. Orang buat pantai kata amalannya tu. So, apabila kita kata amalan, dah beramal ke belum? Cakap saja amalan tak jadi kan? Tak jadi. Dah ditanya ke pula. Taat perintahnya. Taat perintah Allah SWT. Dah taat dah. Dah buat belum? Hormat pada orang tua. Cantik. Salah satu juga. Ada banyak lagi. Semua itu kita kena amalkan. Kita kena buat. Kalau dah sedar, kalau kita dah boleh cakap, dah kita boleh berincang mengenai berbuat baik kepada orang tua juga di antara pintu-pintu syurga, maka itu kita amalkan. Kita sentiasa recall memory kita. Sedekah, cantik Noli. Sedekah. Antara amalan yang diminta oleh orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah memohon kepada Allah SWT supaya dihidupkan semula. 1 jam je. Tak payah 1 hari, 1 jam je. Apa nak kamu buat dengan 1 jam itu? Aku nak sedekahkan semua harta aku. Sekarang harta aku tinggal pada anak-anak aku. Sekarang aku nak sedekahkan semua. Oh, sudah terlambat. It's too late already. Apabila sudah jadi mayat, apabila sudah ada alam barzah, it's too late. You cannot do anything. Apa you nak buat sekarang, masa hidup? Atuk Bahar nak ikut Atuk balik kampung. Oh, dah nak ikut balik kampung. Boleh. Balik kampung. Balik kampung. Sebarkan kebaikan. Jadikan sesuatu yang baik sebagai amalan. Amin. Pinky, itulah yang dikatakan pahala berantai. Orang yang melakukan kebaikan yang dalam bentuk rangkaian. Pahala berantai. Seperti sedekah. Sedekah kepada anak yatim piatu. Sedekah kepada ibu bapa. Sedekah kepada masjid. Sedekah kepada tahfiz. Sedekah kepada buat jalan. Buat jalan kampung. Sedekah. Tengok. Tok Mulu duk buat jalan kampung. Okey Tok Mulu, saya nak sedekahkan 1 lori batu. Selagi orang guna pijak batu itu, selagi itulah kita mendapat pahala. You bayangkan, kalau jalan di kampung bukan setahun 2, bukan 10 tahun, dah beratus tahun macam tu. Bayangkan beratus tahun dapat pahala. Bagi tahu Tok Mulu, Tua Kampung. Ya, Tua Kampung. Bila nak pulihkan jalan kampung ni? Becak aja ni, tak ada bajet. Tak apalah, saya bagi 1 lori. 1 lori berapa? RM300. Okey, saya bagi RM300. Tok Mulu pun order batu. Lepak batu atas jalan. Semua orang guna, semua orang pijak. Orang akan rasa selesa. Selesanya Tok Mulu bila ada batu, tak ada lubang-lubang. Maka pahalanya meripah ruah. Tak berhenti. Selagi orang pijak, selagi orang rasa selesa, tak berhenti. Pahala itu kita dapat. Siapa nak masuk syurga? Hari Sabtu hari ini. Hari rehat. Hari bercuti dengan keluarga. Keluarga. Tapi Atuk dulu-dulu, masa anak-anak kecil dulu, Atuk tak bercuti pada orang bercuti. Atuk bercuti pada hari orang kerja. Kalau hari macam ni, Atuk balik kampung je lah. Dulu kampung kan sama kampung dekat je. 20 kilo je. Balik sekejap. Macam tu je. Hari cuti. Anak-anak kata boring lah ya. Tak apalah boring. Nanti kita cuti hari kita sekolah. Hari kita kerja, kita minta cuti. Jadi bila hari kerja, baru cuti. Masa tu kita pergi Cameron Highland pun tak ada orang. Tak ada orang. Hotel murah. Hotel tu awal-awal lagi dia tulis di Cameron Highland. Normal day sekian. Weekend dengan public holiday sekian. Beza banyak bro. Kalau 100 dengan 70 tu banyak. Jadi kita pergi masa murah. Masa murah baru kita pergi. Kemudian nak pergi shopping buah
buah ke apa ke, ubi ke apa ke, sayur, itu semua murah. 3.10, 4.10, 5.10. Itu semua murah pada masa tidak weekend dan pada masa tidak public holiday. Quote of the day hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atok. Siapa nak masuk syurga? Sebenarnya bagi orang yang nak masuk syurga, dia kena mati dulu. Tak ada orang hidup masuk syurga, tak ada. Nak masuk syurga kena mati dulu. Atuk nak tanya, siapa yang sudah bersedia untuk mati? Tolong jawab. Setiap Jumaat saya sedekah, tapi kalau tak bagi rasa macam bersalah. Itu dah bagus lah tu. Mana sedekah kita rasa manisnya. Manisnya seolah-olah ada lambaian daripada masjid supaya kita bersedekah. Cantik Noli, cantik, hebat. Teruskan. Siapa nak masuk syurga? Syarat yang pertama ialah dia kena mati dulu. Siapa nak mati? Siapa nak mati? Masuk syurga boleh. Tapi kau kena mati dulu. Tak ada orang masuk syurga hidup-hidup. Tak ada. Mesti mati dulu. Mesti. Jadi nak masuk syurga boleh. InsyaAllah. Kita berdoa semoga kita semua ini, rakan-rakan kita semua ini, tercatat sebagai ahli syurga. Tapi kena mati dulu. Baru ditimbangkan. Baru dihisap. Baru dihisap. Asro. Assalamualaikum, selamat pagi Abah. Waalaikumsalam. Morning. Waalaikumsalam. Terima kasih. Asro, nak masuk syurga tak? Tu tanya. Asro nak masuk syurga tidak? Tanya je. Masuk syurga. Semua orang nak masuk syurga. Kalau tanya orang jutawan masuk syurga. Kalau tanya orang pakar besar pengarah masuk syurga. Agong pun nak masuk syurga. Tapi kalau tanya, nak mati tak? Tak nak. Habis tu kalau kau tak nak mati, macam mana nak masuk syurga? Mas Comel. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mesti nak Abah. Asrul kata nak masuk syurga. Tapi Asrul kena mati dulu. Mati nak tak? Tak jawab tu. Mati nak tak? Atuk bah ingat muka Atuk makan macam untuk saya wajah Atuk. Wajah Atuk macam Atuk saya. Wah, samalah tu. Kau dah tua, muka sama je. Orang tua. Jiji, sentiasa istiqamah, berbuat kebajikan dan tinggalkan perkara yang melalaikan, yang Allah larang. Amin. Itu benar sekali. Cantik sungguh. Itulah jejak-jejak ke syurga. Jejak-jejak syurga. Terima kasih. Noli. Kalau Tok Abah tanya, semua orang nak masuk syurga. Semua orang masuk syurga. Tapi syaratnya kamu kena mati dulu. Mati tak nak, apa syurga nak? Mana satu ni? Mana satu kita ni? Jangan cakap seronok sangat nak syurga. Tapi kau kena mati dulu. Tak mati tu takut. Takut mati. Macam mana masuk syurga? Tapi bagi orang yang beramal ibadat, persiapan sudah ada. Kelengkapan sudah ada untuk ke akhirat. Dia tak kisah mati bila-bila masa pun. Dia tak kisah. Always ready. Always ready. Wah, itu yang perlu kita buat. Assalamualaikum dan kawan-kawan Duha. Kamu, apa khabar kamu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Duha, tolong subscribe Haji Mak Atuk dalam YouTube. Terima kasih. Ingatkan saya. Asro, dah ni. Dah apa ni subscribe Atuk punya? Terima kasih. Pinky sudah. Rakan-rakan yang lain. Ajo, tolong Ron 97 sudah kan? Ron 97 sudah subscribe Atuk punya YouTube. Salma sudah subscribe Atuk punya YouTube. Saya dah Atuk. Terima kasih Ombak. Terima kasih. Sorry tanya. Kena tanyalah. Kok remind je. Lambat sangatlah YouTube ni. Rakan-rakan mungkin ramai orang tak minat dengan YouTube kot. Jangan anggap diri kita dah buat yang terbaik. Sebenarnya belum lengkap lagi. Itu yang menakutkan ramai orang. Bila ditanya, kamu nak ke syurga nak? Habis tu, kamu boleh mati tak? Tak nak lagi. Sebab apa? Tak cukup lagi amal ibadat. Itulah quote of the day kita hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk. Iaitu
syurga adalah idaman kita. Tapi kita kena mati dulu. Mati dulu. Baru kita merasai kehidupan. Sesudah kematian, sesudah kehidupan. Alam barzah. Alam barzah. Ini yang penting kepada kita. Kau ada day hari ini. Jangan anggap diri kita sudah terbaik. Ada lagi perkara yang kita mesti lakukan. Terima kasih. Setiap hari hari baru. Apa arti persiapan kita untuk ke alam barzah? Setiap hari fikir esok nak mati. Hari-hari mesti bersedia. Amin. Oi, batuk. Every day kena bersedia. Apa persiapan kamu? Yang paling penting sekali persiapan kita ialah kita melakukan solat. Itulah persiapan yang paling penting sekali. It's very basic. Solat 5 waktu jangan tinggal. Solat 2 waktu. Dan solat berjemaah di masjid itu terbaik. Solat-solat sunat ditambahkan. Kalau buat 2, 4. Kecuali tempat-tempat tertentu. Solat sunat fajar 2. Alhamdulillah. Duha boleh buat 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tambahkan. Itulah bekal kita ke akhirat. Untuk ke akhirat tak perlu bawa nasi. Tak perlu bawa biryani. Tak perlu bawa Coca-Cola. Tak perlu bawa teh tarik. Tak perlu bawa semua. Semua itu tak perlu. Tak perlu bawa lampu. Bawa lampu. Power saving ke apa. Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Mati itu pasti. Mati itu benar. Bila dan bagaimana cara kematian. Kita sendiri pun tak tahu. Itulah rahsia Allah. Bila, di mana, bagaimana. Itulah rahsia Allah. Bahkan malaikat sendiri pun tak tahu. Malaikat maut pun tak tahu. Selagi Allah tak utuskan. Hei malaikat maut. Kau pergilah di kampung si Polan. Nama si Polan. Dan kejabut nyawanya. Tepat pukul 7 malam. Macam itulah. Macam itulah. Akif Meran. Assalamualaikum Taji. Waalaikumsalam. Terima kasih Jemaah Atuk. Setiap anak Adam pasti dihitung amalannya. Amin. Allahu Akbar. Apabila menyebut dihitung amalan, coba kita senaraikan sendiri dulu. Sebelum disenaraikan oleh malaikat di akhirat nanti. Coba kita senaraikan berapa kebaikan, berapa keburukan yang telah kita lakukan. Dan coba buat rumusan sendiri. Ada aku layak ke syurga Allah. Buat rumusan sendiri. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Rozai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Jong Yatuk. Gigi. Memang kena mati sampai ajal. Kena hadap juga tu. Nak atau tidak. Kena bersedia. Amin. Sentiasa segala Allah. Allah dah atur. Allah dah aturkan. Dah aturkan semua. Dah aturkan. Apa yang kita nak. Apa yang kita nak capai. Dalam sebuah kehidupan. Mati semua orang nak yang terbaik. Husnul Khatimah. Mati dengan lafaz yang terakhir. La ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah lafaz terakhir yang kita nak. Ya Allah, jadikan lafaz itu lafaz terakhir dalam hidupku. Semasa hayatku. Sehingga berada di punjung. Semasa hayatku berada di punjung. Perkataan yang keluar dari mulutku. Tidak lain dan tidak bukan. Ialah la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah ayat terakhir ya Allah yang kami mohon pertolonganmu agar dikeluarkan dari mulutku pada nyawa sudah pun sampai ke halkum. Ina. Assalamualaikum. Selamat pagi. Morning. Yang mati itu pasti. Hamba pandai tetapi di mana? Bila? Bagaimana? Itu semua rahsia Allah. Rahsia Allah. Rahsia Allah. Itu semua rahsia Allah. Come on. Syah, terima kasih. Kau update day hari ini. Yang nak masuk syurga itu sudah pasti. Melalui berbagai-bagai cara. Berbagai-bagai ujian. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian itu yang penting. Yang kita mesti tahu. Kita mesti buat. Berdasarkan kepada apa yang perlu kita lakukan. Amin. Kau update day hari ini. Sembang pagi bersama dengan Atok. Dari Setia Alam. Masih di Setia Alam.
Assalamualaikum. Kosku. Bosku ke kosku. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tu, minta doa Wan Nur Hidayah. Minti Wan Hasbullah. Dijauhkan daripada penyakit yang bahaya. Amin. 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 Ya Allah, ya Tuhan kami. Supaya dijauhkan penyakit Nur Hidayah binti Wan Hasbullah daripada segala malapetaka musibah, negeri khianat, gauan syaitan, fitnah manusia dan perkara-perkara yang berat, ujian daripada Allah SWT. Ya Allah, ringankanlah ujian itu. Dan ya Allah, jadikan ujian itu sebagai penghapus dosa, ya Allah. Ya Allah, jadikan ujian itu sebagai menaikkan darjat, ya Allah. Ya Allah, hapuslah dengan penyakit itu, ya Allah. Semoga memberi manfaat untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Orang yang sihat, ibadahnya kuat, ibadahnya baik. Dan apabila uzur, mengalami ujian daripada Allah SWT, sudah semestinya terjejasnya ibadat kita. Walau bagaimanapun, solat jangan tinggal. Solat wajib didirikan. Tak boleh berdiri duduk. Tak boleh duduk baring. Tak boleh baring. Dengan hati. Tak boleh dengan hati. Allahu Akbar. Habislah kita. Ujian amalan pasti. Anak ada ditanya. Amin. Setiap saat, every second count. Every day, new day. Hari semalam apa kamu buat? Hari semalam umur kamu ke mana? Hari semalam apa kebaikan? Hari semalam harta kamu ke mana? Oi, akan ditanya semua. Terima kasih tu. Kosku, terima kasih. Terima kasih, doakan. Banyak baca surah Al-Fatihah. Sebab Al-Fatihah itu adalah 1,000 penawar. 1,000 penawar kepada 1,000 penyakit. Amin. Baca surah Al-Fatihah. Baca baik-baik. Biar dia baca pun lagi bagus. Kalau dia boleh baca, dia baca lagi bagus. InsyaAllah. Amin. Semua itu daripada Allah SWT. Semua itu adalah dengan izin Allah. Semua itu ketentuan daripada Allah SWT. Ujian daripada Allah. Ujian daripada Allah banyak. Ada yang ujian dengan miskin. Ada ujian dengan kaya. Ada ujian dengan sakit. Ada ujian dengan sehat. Ada ujian dengan bodoh. Ada ujian dengan pintar. Ada ujian. Macam-macam ujian. Jiji sentiasa zikir kalimah syahadah tu. Ustaz selalu pesan. Kalimah syahadah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Manisnya ibadah itu. Manisnya. Apabila kita ingin kita semua nak masuk syurga, kita kena mati dulu. Jadi apa persiapan kita untuk berada dalam mati? Kiamat lambat lagi. Kita kena tunggu hari kiamat. Apabila kita berada di alam barzakh, kita kena tunggu hari kiamat. Hari kiamat, hari dunia dihancurkan. Kena tunggu, bro. Kena tunggu. So bila? Jadi bagi orang yang ada amal yang banyak, kebaikan yang dilakukan diterima oleh Allah SWT, maka alam kubur pun dia sudah rasa nikmatnya. Sudah rasa sirna. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam Sina. Sina apa khabar? Terima kasih kerana subscribe YouTube Atuk. Haji Mat Atuk. Assalamualaikum tu Encem dan semua sahabat doa. Waalaikumsalam Cici. Cici apa khabar? Simak anyway. Armani. Assalamualaikum. Terima kasih. Cici nak masuk syurga tak? Atuk tanya ni. Cici nak masuk syurga tak? Baik tu. Baik Sina. Terima kasih. Terima kasih kalau Sina. Kalau belum join, subscribe Atuk punya YouTube. Tolong ya. Tolong. Waalaikumsalam. Khabar baik tu. Baik. Piki Agustus. Terima kasih. Cici nak masuk syurga tak? Nak masuk syurga? Nak. Oh nak. Apa syaratnya? Syaratnya obat pantai. Cici. Syaratnya yang pertama ialah nak masuk syurga kena mati dulu. Kena mati dululah. Nak masuk syurga nak ya? Kena mati dulu. Nak tu, nak. Semua orang masuk syurga. Tapi kau kena mati dulu. Tak mati tak boleh masuk syurga. Tak boleh. Mana ada orang hidup masuk syurga? Tak ada. Tak ada. Nabi Idris pun ada hanya di serambi syurga. Kami yang berterima kasih kat Atuk sudi berkongsi ilmu dan sudi teguh dan mengingatkan kami semua sama-sama Sina. Sama-sama. Kita kadang-kadang kita hanya sebut, Ya Allah, berilah syurga padaku.
Tapi kita tak sebut, Ya Allah matilah aku. Kenapa tak sebut? Tak boleh. Mana boleh sebut, Ya Allah matikanlah aku. Tak boleh. Ya Allah wafatkanlah aku. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Jangan minta kematian. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tapi kita minta sebuah kehidupan yang baik. Kita minta dengan Allah, Ya Allah, Ya Tuhanku. Kurniakanlah sebuah kehidupan yang baik kepada keluargaku. Ya Allah, berilah kelapangan kepada diriku. Dan kelapangan kepada pasanganku. Kena minta. Minta, jangan tak minta. No, Laila, Assalamualaikum Tok. Dan sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga saya sama. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Thank you semua yang sudah hadir di live Atuk. Terima kasih banyak. Bantu tap-tap screen guys. Semoga dalam rahmat Allah selalu. Terima kasih. Hari ini hari cuti panjang. Ramai yang bawa anak ke sana kemari. Bawa isteri tersayang. Bawa isteri sayang. Begitulah. Begitulah sebuah kehidupan keluarga. Terima kasih. Sahabat Duha, subscribe YouTube Atuk. Terima kasih. Haji Mat Atuk. Terima kasih. Terima kasih. Kau update hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk. Orang yang nak masuk syurga dia kena mati dulu. Jadi kalau rasa ibadat tak kuat lagi, minta panjang umur dengan Allah. Walaupun umur kita sudah pun dicatat di Lauh Mahfuz. Umur 70 meninggal. Contoh. Tetapi Allah tahu. Walaupun tercatat di Lauh Mahfuz 70, Allah tahu. Allah tahu umur kita mati sebenar ialah 80. Allah tahu. Allah boleh ubah. Sebab apa? Sebab sipulan bersipulan dia kuat sedekah. Sebab apa? Walaupun tertulis di Lauh Mahfuz umur 50 meninggal, tapi dianjakkan menjadi 70. Sebab apa dianjakkan oleh Allah SWT? Kerana dia beribadat kepada Allah SWT. Dia mohon, saya mohon kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah umurku. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan panjang umurku, aku boleh beribadat kepadamu. Aku akan tambah lagi ibadat kepadamu, ya Allah. Semoga pilihanku adalah syurga tepat dengan izinmu, ya Allah. Itu yang kita perlu fikir. Thank you for all gifts. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih bersama dengan Atuk. Tajuknya paling mudah. Siapa nak masuk syurga? Dia kena mati dulu. Jadi, apakah persiapan kita untuk kematian? Kita banyak buat persiapan untuk hari tua. Ramai kita you kerja ni, you kena ingat hari tua. Ingat hari tua, bukan you kena ingat you nak mati. Tak ada. Kalau kita cakap nak mati, ramai orang marah. Kau ni negatif lah, tak ada cerita lain, cakap mati je. Jangan marah. Itu benda yang betul. Yang benar bro. Yang benar. Terima kasih. Ya betul-betul Allah pilih tu. Jadi reminder untuk sahabat-sahabat syurga yang hadir pagi ini. Terima kasih. Terima kasih Rima. Kita semua yang hadir di sini. Rakan-rakan sahabat, anak cucu Atuk, menantu Atuk yang hadir di sini. Ialah dengan izin Allah SWT. Allah telah memilih anda semua untuk memasuki program Atuk Quote of the Day hari ini. Allah yang pilih. Ramai lagi Allah yang tak pilih. Engkau Allah yang pilih. Bersyukurlah. Alhamdulillah. Sehingga mendapat sedikit sebanyak ilmu yang ada. Mendapat sedikit banyak pencerahan yang membolehkan kita melakukan ibadah. Dan tujuan kita tidak lain tidak bukan ialah ke syurga untuk taat tawakal kepada Allah SWT. Quote of the Day hari ini. Siapa nak masuk syurga dia kena mati dulu. Bila mati, apa persiapan kematian? Allahu Akbar. Alhamdulillah, syukur ya Rabbi. Syukur. Apa persiapan? Ini yang penting. Ramai keluarga. Tengok anak kecil lagi. Aku apa nak tinggal harta kepada anak aku? Itu bukan kerja Rasulullah. Rasulullah tak buat kerja mata tu. Rasulullah daripada kaya raya. Dia rela hidup dalam keadaan berkekurangan. Sebab dia tak nak bila dia meninggal, bila dia wafat, ada harta yang tertinggal. Sebab akan disoal di akhirat nanti. Setiap sen harta yang kita tinggal. Untuk apa kau tinggal harta? Kata kau siapa? Kau ambil harta daripada mana? Akan ditanya. Akan ditanya. Jadi kita kena ubah. Ubah apa yang biasa. Biasakan apa yang kita kena ubah. Seperti itu. Seperti kita nak bawa bekal ke akhirat. Kenapa kau kerja kuat siang malam? Pagi kerja, petang kerja. Ini untuk anak-anak lah masa depan. Dia orang nak belanja sekolah. Dia nak tu, nak ni. Nanti dia kahwin, dia tak ada rumah. Nak beli rumah. Apa halnya? Apa halnya sampai ke tahap itu? Apakah persiapan kita pula?
persiapan kita untuk diri kita, apa dia? Bantu typing guys. Terima kasih Cici, terima kasih. Thank you semua yang hadir. Terima kasih. Terima kasih semua. Apa persiapan kita? Itu yang paling penting. Kematian itu pasti. Bila? We don't know. We don't know. Tetapi persiapan kita boleh buat. Boleh. Persiapan. Hari ini buat tahajud 12. Buat tahajud 12. Cantik. Cantik. Allah dah katakan siapa yang tahajud 12 rakaat, maka dia mendapat sebuah rumah. Istana besar dibuat daripada emas, berlantaikan permata. 12 rakaat. Tak lama. 10 minit siap. Siap dapat sebuah istana. Apa tak nak? Siapa tak nak? Semua orang nak kan? Semua orang nak. Semua orang nak. Hidup dan mati itu pasti. Amin. Syurga dan neraka itu pasti. Amin. 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 Oh, orang semua tahu apa kemewahan dalam syurga. Apa nak semua jadi. Kalau lelaki dapat 70 bidadari. Hai, bidadari. Kalau di syurga umur sama je, 30 semua. Bidadari pula dara semua. Tak pernah janda. Tak. Bidadari di syurga tak pernah janda. Sentiasa dara semua. Hebat kan? Hebat. Hebat. So, kenapa ya kau duk kejar dunia sangat ni? Sampai kau lupa bagaimana bekal untuk ke akhirat. Kejar dunia tak salah. Tak salah. Tinggal rumah besar di dunia salah. Tak salah. Kereta 10 biji salah. Tak salah. Tapi yang salah ialah kau rugi. Sebab semua yang kau ada di dunia akan ditinggalkan. Akan ditinggalkan. Bukan sahaja rumah ditinggal. Kereta ditinggal. Isteri comel ditinggal. Semua ditinggal. Tetapi dunia ini kau tinggalkan. Sebab itu orang kata meninggal dunia. Si Mamat tahu apa? Mamat dah meninggal dunia. Dia tak kata Mamat tahu. Dia dah meninggal rumah dia. Dia dah meninggal kereta besar dia. Dia tak kata dia meninggal dunia. Maknanya apabila matinya anak Adam itu, matinya si Fulan bin si Fulan, maka dia bukan tinggal harta dia saja. Dia tinggal seluruh dunia. Seluruh dunia ditinggalkan. Kejar dunia rugi. Kejar akhirat untung. Amin Cici. Amin. Tak kahwin dunia tak apa. Tak kahwin dunia. Akan kahwin dengan lelaki sadar di akhirat nanti. Wah, tengok Cici pun tak tengok atuk dah dalam syurga nanti. Sebelah dia tak apa. Sebelah Cici tu siapa? Oh, lelaki sado. Pilihan dan idaman. Oi, lain macam. InsyaAllah semoga terus istiqamah dan mendapatkan redha daripada Allah SWT. Pinky. Terima kasih. Kejar dunia rugi, kejar akhirat untung. You kejar dunia dapat dunia. Kejar akhirat dapat dunia dan akhirat. Hanya amalan yang timbang ke syurga atau neraka. Hanya solat yang ditimbang. Permulaannya solat ditimbang dulu. Solat disemak dulu, ambak. Apabila solat lulus, barulah dilihat kepada haji, dilihat kepada puasa, dilihat kepada zakat, dilihat kepada sedekah. Walaupun haji 100 kali dalam hayat hidup dia, tapi kalau dia solat dia fail, maka semua sekali ibadat yang lain gugur. Gugur bro. Betul tu. Di dunia tak payah kahwin. Bukan tak payah kahwin. Di dunia mudah kahwin. Baiki sikit ayat tu. Di dunia mudah kahwin. Di dunia seronok kahwin. Dan di akhirat pun kahwin juga. Baru 2 kali kahwin. Kalau orang tak kahwin di dunia, kahwin di akhirat, dia dapat satu. Satu je. Macam tu. Kahwin di dunia. Kahwin di akhirat, dapat 2. Dapat 2. Cici rugi lah. Hai, terima kasih. Terima kasih. Bukan orang tak kahwin. Bukan orang tak. Dunia tipu-tipu tu. Dunia tak ada tipu. Mana ada tipu? Yang tipu tu manusia. Boyfriend, girlfriend, itu tipu. 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 Sudin Ajaibi. Assalamualaikum tu. Dan semua. Waalaikumsalam. Apa khabar Din? Oh, ingat Sudin. Ingat Sudin. 20 sen. Marah kerapu. Sudin, macam mana Sudin? Sudin, dah subscribe Atuk ke Sudin? Subscribe YouTube Atuk. Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk. Ya Sudin, terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama Atuk ini. Kau berdaya kita hari ini. Siapa nak masuk syurga? Tepuk dada tanya selera. Atuk ni tanya lagi nak masuk syurga. Kita memang nak lah. Nak, okey. Macam lah. Siapa nak cemerlang peperiksaan? Saya. Okey, kau daftar dululah. Kau daftar dulu subjek apa nak. Kan ni buku-buku kau kena study. Ini nota-nota kau kena study. Ini. Baru belajar. Begitu juga nak syurga. Bila syurga. Okey. Nota pertama, solat. Nota kedua, sedekah. Nota ketiga, puasa, haji. Oh, semua akan disemak.
Exercise. Exercise mah. Ya sudah, Alhamdulillah tu. Lama tak dengar tu berbebe. Comel lamu ni. Berbebe. Minum dulu. Minum dulu. Kau apa day hari ini? Sembang-sembang pagi bersama dengan tu. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi. Sudi dengan tu. Oh, sokong lah tu Cici tu. Betul-betul lah sudi kata membebek. Ulai macam si. Cici. Cici. Cici nak masuk syurga ya. Tapi Cici kena mati dulu. Itu syarat yang pertama orang nak masuk syurga dia kena meninggal. Tak meninggal tak boleh. Tak ada orang hidup masuk syurga. Tak ada. Tak ada. Oh, Cici. Oh, Cici. Banyak yang percaya akan datangnya kematian. Tapi sedikit yang bersiap sedia. Banyak yang percaya dan yakin mati itu pasti. Tapi kenapa tak ramai yang buat persiapan? Tolong jawab. Cici tolong jawab. Tolong jawab. Sudia. Assalamualaikum, selamat pagi. Host Tu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sadia. Nak masuk syurga tak? Saya dah separuh mati di dunia tu. Separuh mati. Ada separuh lagi. Okey lah. Jangan mati terus. Oh, separuh mati. Ada juga separuh mati. Tak pernah dengar. Separuh mati. Sudah arwah. Waalaikumsalam. Seluruh arwah pula. Hamzah. Waalaikumsalam. Salam. Sudia nak syurga tak? Nak syurga tak? Banyak yang percaya akan datangnya kematian. Tapi sedikit yang bersiap sedia. Kenapa ya? Kenapa berlaku demikian rupa? Alam bagi orang yang telah meninggal dunia sementara menunggu hari kebangkitan semula pada hari akhirat. Itulah alam. Alam barzah. Alam barzah ni transit. Tapi kamu kena ingat, alam barzah pun sudah ada soalan-soalan kubur. Ya Rabbuka. Ya Rabbuka. Siapa Tuhanmu? Salah jawab, kena pukul, hentam. Dalam kubur itu gelap, perlu cahaya. Maka bawalah Al-Quran. Dalam kubur itu sempit, maka bawalah sedekah. Bawa sedekah. Nak mati betul-betul. Belum lagi sebab malaikat belum datang jemput balik. Oi, kau WhatsApp lah. WhatsApp lah. Dah ready ke? Cici dah ready ke? Are you ready? Are you ready? Oh, are you ready? Ada seorang orang kaya. Dia dapat tahu bahawasanya besok dia akan meninggal. Maka dia pun ambil flight ticket. Pergi ke India. Turun saja sampai India. Duduk masuk hotel. Mereka maut pun sampai. Allah dia kata. Mengikut rekod kamu mati di India. Di sebuah hotel. Tapi aku tengok kau tinggal di Malaysia. Tapi tiba-tiba kau minta naik flight pergi India, masuk hotel. Ngam-ngam. Oh, ngam-ngam. Ngam-ngam aku terima. Sebab aku pergi cari kau ada di Malaysia. Di Malaysia. Tiba-tiba kau minta pergi ke India, tidur sebuah hotel. Jadi betul lah dengan apa yang nota yang diberi oleh Allah SWT padaku, aku akan cabut nyawa di hotel di India. Jangan minta mati di mana-mana. Jangan minta. Jangan minta. Thank you semua yang sudah hadir. Live Atuk, terima kasih. Dan jangan lupa subscribe Atuk punya YouTube. YouTube Haji Mat Atuk. Terima kasih. Terima kasih Cici Gigi. Sebab ramai yang kejar keseronokan dunia sahaja tanpa kejar nikmatnya akhirat yang selamanya. Banyak yang percaya akan datangnya kematian. Yakin. You tanya siapa pun. You yakin tak satu hari nanti you akan mati? Yakin. You yakin tak you akan hidup selama-lamanya? Tidak. Mustahil dia kata. Dengan kuatnya. Tapi adakah you sudah bersiap sedia mati? Belum. Belum bro. Belum. Thank you semua. Thank you Cici. Kerja kuat. Terima kasih. Yang belum ni bahaya. So apa persiapan yang kita nak buat? Apa yang kita nak bawa ke akhirat nanti? Apa nak bawa? Tunggalnya ialah solat. Acap kali tu sebut solat. Memanglah Rasulullah dulu pun sebut solat. Para sahabat pun sebut solat. Para ustaz pun semua sebut solat. Solat itu adalah tiap agama. Solat itu adalah ibadat yang pertama disemak. Solat itu adalah merupakan pahala yang paling besar. Solat itu.
sudah 1400 tahun. Tapi berapa ramai orang yang solat? Jiji, betul, betul, betul. Leka dengan dunia. Laki, lalai untuk akhirat. Amin. Amin, amin. Kita dah tahu dah kita akan meninggal. Tapi kenapa kita himpunkan harta untuk ditinggalkan? Cuba jawab. Kita dah tahu dah kita akan meninggal. Tapi kenapa kita berusaha menghimpunkan harta untuk ditinggalkan? Untuk ditinggalkan. Bukan nak dibawa. Bukan nak dibawa ke syurga, ke alam barzah. Bukan. Bukan. Sebab kereta besar tak masuk kubur. Rumah besar tak masuk kubur. Isteri besar macam Cici pun tak boleh masuk kubur. Tak muat. Tak muat. Tak muat. Tak boleh masuk kubur. Yang boleh masuk kubur ialah ilmu yang disampaikan, ilmu pengguna sampaikan. Beramal ibadat, kemudian ibadat-ibadat yang baik, doa anak yang soleh, itu yang sampai. Walaupun tak ada wire, wifi, tak ada wire, talian hayat. Doa anak yang soleh, ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosa kedua bapa aku. Sampai ke kubur, ya Allah, ya Tuhanku, luaskanlah kubur kedua bapa aku. Sampai, ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosa kedua bapa aku. Sampai, dia dalam barzah sampai. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, aku bersedekah hari ini, pahalanya aku berikan kepada kedua ibu bapaku. Sampai, ya Allah, ya Tuhanku, aku baca surah Yasin hari ini, pahalanya aku sedekah kepada kedua ibu bapaku. Sampai. Itu yang penting kepada kita. Kau update hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atok. Dari setiap alam. Setiap alam. Sembang-sembang pagi. Siapa yang nak syurga, dia kena mati dulu. Syurga nak, mati tak nak. Aduh. Habis tu, macam mana tu? Macam mana? Banyak yang percaya dia akan mati, tapi tak ramai yang berusaha siap siaga. Siap siaga. Boleh bawa kereta yang digunakan untuk kebajikan. Contoh, untuk bawa jenazah. Boleh. Kalau duit ada, kereta ada banyak. Sedekahkan sebuah kereta kepada tahfiz. Setiap kali budak-budak tahfiz bawa kereta itu untuk pergi ziarah sebagainya, maka kita akan mendapat ganjaran pahala dalam kubur. Sediakan van untuk jenazah juga. Sediakan selipar buruk. Tak ada duit puluh-puluh ribu untuk beli van dan sebagainya. Duit tak cukup tu. Okey, ambil RM2. Beli selipar, letak di masjid. Siapa yang guna selipar kamu akan mendapat pahala. Beli selipar letak masjid. Ataupun beli tasbih. Beli tasbih, sangkut letak di masjid. Biar ada orang. Bila dia sampai subhanallah, 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 subhanallah. 33 kali dia tasbih. Pahala dia dapat. Kita buat tasbih, kita dapat. Kita dapat, bro. Lagipun boleh juga. Kita ambil tasbih 10. Kita letak di masjid. Kita niat. Ini sedekah tasbih ini untuk kedua ibu bapaku yang berada dalam kubur. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sampai bro, sampai. Kenapa kat masjid selalu hilang kasut Atuk? Kenapa kat masjid selalu hilang kasut? Selalu hilang kasut. Ujian. Pertama ujian bagi orang yang beli kasut. Kedua, kasut tu mungkin kasut curi. Ada orang curi pula. Ketiga, bagilah sedekah kepada orang tu. Orang tu jalan kaki je datang masjid. Tak pernah pakai kasut. So dia ambil kasut. Sedekahkan saja. Masjid ni tempat ujian. Ujian. Jadi jangan risaulah. Cici hilang kasut. Sedekahkan saja. Aku sedekahkan kasut aku. Tapi sakit kaki lah cici balik. Sakit kaki, dapat pahala. Sakit kaki, melecur kaki. Pulang dari masjid, dapat pahala. Redha saja. Faham. Ada sebab musabab. Kenapa kasut kita hilang? Tak payah melenting lah. Jangan marah kepada. Kadang-kadang orang bertukar. Sama. Dia ingat itu dah kasut dia. So dia ambil. Jangan salahkan dia. Sampai di rumah baru tengok. Orang lain punya. Pergi masjid dah tak ada. Ada satu. Ada orang yang apabila selipar atau kasutnya ambil, dia pun sapu selipar orang lain. Tak boleh. Jadi kau 2 kali 5 dengan orang itu. Ataupun pernah, bukan selalulah. Pernah hilang selipar. Turun jalan kaki lah balik. Sakit macam ni jalan kaki. Tak apa.
Kita niat, Allah kesian dia tak ada selipar. Bagilah dia, kita ada lagi selipar kat rumah. Macam tu. Tapi ada juga. Ada juga. Atuk turun-turun tengok selipar atuk tak ada. Selipar atuk tak ada. Atuk balik jalan kaki. Mak Haji kau tanya, mana selipar? Tak, selipar tak ada. Turun-turun tak ada. Minggu depan atuk pergi lagi. Turun-turun tengok, ada selipar aku. Rupa-rupanya atuk naik pintu lain, turun pintu lain. Mana nak jumpa? Mana nak jumpa? Kemudian atuk kata orang ambil selipar aku lah, apalah. Sebenarnya kita masuk pintu lain, keluar pintu lain. Ini yang berlaku. Banyak orang berlaku di Mekah. Di Mekah pintu dia sama. Pintu sama nak, kalau dia boleh baca nama, okey. Babu salam ke apa dia boleh. Tapi ramai yang bertukar. Dia masuk pintu lain. Allah, hilang lagi kasut aku. Ya, kau masuk pintu lain, keluar pintu lain. Mana nak jumpa? Tak jumpa punya. Memang tak jumpa. Tak jumpa. Betul atuk pun kata, tengok-tengok orang tu dah hantar selipar aku. Minggu lepas dia ambil. Minggu ni tengok dia hantar. Rupa-rupanya selipar tu orang tak sentuh. Sebab apa? Sebab selipar tu bukan baru sangat. Tapi kita dah turun pintu lain. Jadi kita kena check betul-betul. Pintu mana kita masuk dan pintu mana kita nak turun. Kena check bro. Jangan cepat sangat buat conclusion. Ya Li, apa khabar Li? Kalau kasut kita hilang kat masjid, jangan pula kita kebas kasut orang yang tu. Balik jalan kaki ayam je. Betul. Itu ujian. Ujian daripada Allah SWT. Dia kita niat. Ya Allah, aku sedekah ke kasut aku. Mungkin dia itu dalam menderita. Nak berjalan kaki jauh lagi. Kereta tak ada. Motor tak ada. Terpaksa jalan kaki. Ambillah kasut tu, aku sedekahkan kau. Macam itulah. Kita sedekahkan dia. Sedekahkan dia. Kita balik jalan kaki. Tak apalah. Jangan marah. Ilham Zah. Rindu tu. Atuk pun rindu kamu. Ilham ke mana? Menghilangkan diri. Merajuk ke? Hai merajuklah hati. Ada orang merajuk. Merajuklah. Cici merajuk buat diri. Saya awak rindu. Terima kasih. Kau update hari ini. Siapa nak masuk syurga, kena mati dulu. Masuk syurga tu dah seronok dah tu ni. Tapi kenapa atuk bagi syarat mati dulu? Yelah, macam mana masuk syurga kalau kau tak mati? Habis tu, persiapan macam mana tu? Kau tepuk dada, tanya sendiri. Tepuk dada, biar bergoyang sikit. Cici, tepuk dada. Tanyalah. Merajuk, Ilham kena bantai 63. Kena bantai 63. Asna 63. Ilham, terima kasih. Kau update hari ini. Sembang-sembang pagi bersama dengan Atuk. Tajuk cukup mudah. Siapa nak syurga? Saya tu. Siapa nak mati? Tak nak tu. Allahu Akbar. Macam mana ni? Tapi tu, saya nak syurga nanti lama-lama lah. Nanti tua saya meninggal. Lepas tu saya nak syurga. Kau nak buat adjustment ya? Nak buat ini bukan boleh rasuah. Malaikat maut tak boleh rasuah. Dia bukan kaki rasuah. Kalau ada sampai masa cabut je. Ya, Abang Dali, apa khabar? Assalamualaikum tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ayah Haji, pagi, morning. Keluarga dan sahabat semua, amin. Baru nak bantai 63. Belum lagi 60. 60 Cici. Cici ni, ganas Cici ni. Jangan main dengan dia. Nampak je lembut tu, ganas. Cakar rimau ni. Kau update hari ni. Kita hari ni ialah semua orang nak masuk syurga. Tetapi tak ramai yang buat persiapan. Inilah yang Atuk nak kongsi dengan anak cucu Atuk. Dengan Cici, rakan-rakan semua Dali. Supaya persiapan itu kita kena buat. Kalau banjir, kita buat persiapan banjir. Tapi kita tahu tanda-tanda nak banjir. Hujan lebat. Musim-musim dia kita tahu. Tapi kematian tak ada tanda. Tak ada tanda kematian. Ada tu, apa dia sakit. Sakit bukan tanda mati. Ada orang sihat, tiba-tiba mati. Tak ada apa. Tak ada notis apa pun. Hari ni tak buat live ke? Cici, hari ni tak buat live. Cici buat live lah tu. Cici hari-hari live dia. Hari-hari. Saya nak ke syurga tu. Tapi amalan tak cukup. Ombak pantai. So macam mana? Kena cukup ke amalan dulu. Kalau setakat minta aja nak syurga amalan tak cukup. Tak jadi juga. Tapi minta itu berdoa. Kena buat. Ya Allah, ya Tuhanku. Masuklah aku dalam syurga. Jauhkanlah aku daripada api neraka. Kena minta. Jangan tak minta. Amalan kena buatlah. Amalan tak boleh tak buat. Jangan tak solat. Tak boleh. Tak solat tak boleh. Tak solat tak ada beza lah kau dengan orang kafir.
Tak ada beza. Beza sikit je lah. Apa dia? Syuhada. Orang kafir tak syuhada. Syuhada. Ialah Allah janjikan, siapa yang dah syuhada, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia masuk syurga. Bila? Kena uji dulu. Uji dulu. Apabila dosa banyak, masuk syurga, masuk neraka dulu. Lepas beribu tahun dalam neraka, barulah masuk syurga balik. Ada harapan. Tetapi ujian di neraka teruk, bro. Teruk. Bukan boleh dimain-mainkan. Orang kafir dia kekal dalam neraka. Orang Islam, Muslim, dia tidak kekal dalam neraka. Walaupun diseksa apa semua, dia akan masuk dalam syurga satu hari nanti. Itu janji Allah. Janji Allah pasti. Janji Allah pasti. Jadi kita nak, ya Allah, kita tak nak kita ini diuji di neraka. Kita nak terus masuk syurga. Kalau boleh tanpa hisab. Tanpa hisab, ya Allah, masukkanlah kami semua ini ke dalam syurga tanpa hisab. Tapi yang tak solat tu macam mana? Dah nak solat dah. Dah. Solat sikit je. Solat duha macam mana? Baru start. Okey. Better late than never. Lebih baik lambatlah daripada kau tak buat langsung. Itu kena buat, bro. Kena buat. Syarat-syarat masuk syurga sudah ada jelas. Cuma kita buat je. Tak payah fikir, tak payah kreatif. Ini bukan buat tesis PhD nak masuk syurga. Payah. Ini masuk syurga senang je. Dah bagi tahu, Rasulullah dah bagi tahu dah guideline macam mana nak masuk syurga. Amin. Syarat atau apa yang kriteria masuk syurga tanpa dihisap. Kriteria masuk syurga tanpa dihisap. Tanpa dihisap ni izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanpa dihisap. Kalau Allah nak ambil lah. Tanpa dihisap. Itu keistimewaannya. Tanpa dihisap ni jihad. Jihad fi sabilillah. Jihad ini zaman perang Uhud, perang Badar, semua itu tanpa dihisap. Dan dia orang pun dimandikan tanpa dikapan, tanpa dengan darah-darah sekali, dikuburkan begitu. Sebab orang mati syahid ialah orang tidak mati. Itu tanpa dihisap. Sekarang ni tak ada dah perang Uhud, tak ada dah. Undi Uhud adalah PRU 15 ni undi adalah kriteria. Tapi itu dengan izin Allah SWT. Kita kena minta. Jangan tak minta. Sarah kena minta. Ya Allah, ya Tuhanku, masukkanlah aku dalam syurga tanpa hisap. Kena minta. Allah berkuasa. Kun fayakun. Allah kata jadilah kita sebagai ahli syurga tanpa hisap. Jadi. Tapi kita kena membersihkan diri kita dulu. Kita menjadi orang yang baik. Orang yang tidak ada dosa. Orang yang mengamal ibadat yang sempurna. Sebagaimana diamal oleh Rasulullah SAW. Apa itu amal Rasulullah? Rasulullah tidak pernah tinggal tahajud. Rasulullah tidak pernah tinggal solat fajar. Rasulullah tidak pernah tinggal solat wajib 5 waktu. Rasulullah tidak pernah tinggal solat duha. Rasulullah tidak pernah tinggal solat qabliyah ba'diyah. Rasulullah tidak pernah tinggal sedekah walaupun sedikit. Dan Rasulullah sentiasa buat baik. Tidak ada perbuatan tidak baik pada Rasulullah. Rasulullah tidak ada dengki. Tidak ada. Hanya berarti baik. Rasulullah tidak pernah berdendam. Walaupun sebesar zarah. Tidak pernah. Itulah perangai Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang baik kepada isterinya. Suami yang baik ialah suami yang baik kepada isteri-isterinya. Itulah Rasulullah. Kita juga boleh buat. Boleh buat. Itulah ciri-ciri orang yang di mana Rasulullah buat. Tapi kesimpulannya, masuk tanpa hisab ini adalah dengan izin Allah SWT. InsyaAllah kita akan tuju ke arah itu. Sarah, bagi isteri pula. Atuk sebut pasal suami. Bagaimana isteri nak masuk syurga? Pilih pintu mana syurga nak masuk. Syaratnya mudah. Pertama sekali, solat 5 waktu tak tinggal. Patuh kepada suami. Seperti mana Asiah patuh kepada Firaun. Jahat ke suami kau sekarang? Mana jahat dengan Firaun? Taklah tu, baik sikit daripada Firaun. Okey, kau kekalkan. Jangan minta cerai, patuh dengan dia. Itulah. Kemudian kau sentiasa berbuat baik kedua ibu bapa. Rasulullah kata, kau pilih pintu syurga mana kau nak masuk. Isteri yang sedemikian rupa. Kau pilih pintu mana nak masuk. Pertama, patuh kepada suami. Kedua, solat cukup. Cukup. Puasa cukup. Puasa ganti cukup. Cukup. Patuh kepada ibu bapa. Patuh kepada suami. Berbuat baik kepada kedua bapa. Syurga. Itu syarat. Syurga. Mudah. Orang perempuan lebih mudah masuk syurga daripada orang lelaki.
Orang perempuan boleh masuk surga pilih pintu mana-mana jika dia memenuhi syarat tadi. Orang lelaki susah. Orang lelaki susah. Sebab itu Allah berfirman, ya kata, dan maksudnya ialah, wahai sang suami, jagalah dirimu dan isterimu dan anak-anakmu daripada dibakar oleh api neraka. Dosa yang dibuat oleh isteri ditanggung oleh suami. Dosa dibuat oleh anak-anak ditanggung oleh bapa. Tapi dosa yang dibuat oleh suami tidak ditanggung oleh isteri. Tidak. Dosa yang dibuat oleh bapa tidak ditanggung oleh anak-anak. Tidak. Jadi berat sebagai orang bapa. Bukan senang. Bukan senang. Bukan senang. Isteri tak tutup aurat. Dosanya pergi kepada suami. Anak tak solat, dosanya kepada suami. Tak pergi kepada ibu. Tak. Ibu lebih ringan tanggungjawab dia. Lebih mudah masuk syurga. Lebih mudah. Lebih mudah. Jauh lebih mudah. Bukan senang. Syarat. InsyaAllah. Itulah. Antara contoh. Amin tu. Atas doa tu amin. Amin. Semoga dimudahkan segala urusan. Amin. Dan rezeki melimpah ruah. Amin. Seperti air Zam-Zam. Untuk ayah haji. Dan untuk semua. Untuk dahli dan rakan-rakan kita. Ayah haji dah sampai pagi ni. Dah. Hari ni nenek kau masuk kuih tiaw. Awas sikit. Awas sikit. Ada kerja lain tadi. Dah siap satu kerja pagi ni. Kau ada day hari ni. Sembang-sembang pagi bersama dengan tu. Nak masuk surga, kena mati dulu. Apabila mati, persiapan dah siap ke? Ini persoalan besar. Persiapan tu yang tak ramai buat. Seluruh dunia, manusia sekarang ada 7 bilion. 7 bilion. Muslim 1.7 bilion saja. Bayangkan, daripada 7 bilion, Muslim ada 1.7 bilion. Daripada 1.7 bilion itu, berapa ramai yang tak solat? Berapa? Tolak lagi. Tak tarik gaya. Tak, hari ni tak ada. Hari ni di rumah bukan kedai mamak. Tak ada teh tarik ni. Tak ada teh tarik. Kena cari juga. Duk Kuala Lumpur ni kena cari teh tarik mamak. Seronok. Bayangkan daripada negara kita saja lah. Jangan cakap dunia lah. Negara kita ada 38 juta sekarang. Muslim ada 38 juta. Ada 16 juta. 17 juta je ada Muslim. Dekat mamak atuk makan apa? Dekat mamak atuk apa? Atuk makan mi goreng mamak. Mi goreng mamak dengan teh tarik mamak. Atuk hari ni nenek bagi masa tambahan. Ambak pandai. Ambak pandai. Bagi tambahan. Sikit-sikit boleh lah. Sikit-sikit boleh. Sikit-sikit boleh. Jadi itulah. Dalam sebuah kehidupan kita, persiapan itu penting. Kita tak perlu fikir bila kita akan mati. Sebab itu tugas Allah, bukan tugas kita. Tapi kita kena fikir, aku dah siap ke persiapan untuk mati. Aku suka kan? Aku orang tua, tak apalah, dah nak mati dah. Itu tak semestinya. Jangan sebut perkataan nak mati itu berkaitan dengan tua. Sebab muda pun mati. Kalau ada ketentuan, umur 60 maka matilah kamu. Seronoklah kau enjoy. Umur 59 baru kan nak beribadat. Sebab apa umur 60 mati? Tapi kalau tak mati, umur 100 tahun pun tak mati lagi. Apa nak jadi? Jadi kena buat persiapan sekarang. Masa yang sesuai untuk saya beribadah buat bekal ke akhirat itu bila? Sekarang. Now. Sekarang nak buat apa tu? Solat duha lah. Solat duha dulu 2 rakaat. Saja aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Baca apa tu? Pertama, baca Al-Fatihah. Selepas Al-Fatihah, baca Qul Huwallah. Rakaat pertama. Rakaat kedua tu, Al-Fatihah lagi. Lepas Al-Fatihah, baca Wadduha. Kalau ingat. Tak ingat tu, enak atau ingat. Tak ingat tu, ingat Qul Huwallah aja. Baca Qul Huwallah pula. Dapat 2 rakaat. Kan? Mudah je. Nak masuk syurga paling mudah bagi orang yang beramal. Tapi paling payah bagi orang yang tidak beramal. Masa anu midah. Assalamualaikum tu. Dan sahabat-sahabat TikTok. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau the day kita hari ini. Siapa nak masuk syurga beritahu tu? Siapa nak masuk syurga beritahu tu? Tapi kau kena mati dulu. Apabila mati, persiapan tu tak lengkap ni. Habis tu bila kau nak lengkap? Alah tunggu yang dulu. Kau tunggu. Nanti besok kau dah nenalillah. Yalah tu. Takut juga. So, buat sekarang lah. Betul ke? Ya, dalil. Betul ke atas seorang kena sebut perkataan meninggal? Betul ke atas seorang kena sebut meninggal? Meninggal. Innalillah. Meninggal lah. Meninggal dunia.
meninggal dunia. Pass away. Pass away. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkataan meninggal. Wafat. Wafat. Arwah. Macam-macam lah. Semua tu kesimpulannya mati. Mati. Semua mati. Semua makhluk mati. Tapi tajuk kita hari ini mudah je. Siapa nak masuk syurga? Saya tu. Tapi kau kena mati dulu. Tak nak tu. Mana satu nak pakai ni? Mana satu nak pakai? Banyak yang percaya akan datang kematian itu pasti. Tetapi apa persiapan kita? Itu yang amat sedikit. Sebab itulah yang akan masuk syurga ialah umatku akan ada 71 gulungan. Hanya satu gulungan saja masuk syurga. Jadi tak ramai masuk syurga sebenarnya. So kita kena pakatlah jemput ramai-ramai supaya syurga ni biar ramai-ramai masuk syurga. Biar ramai-ramai. Tak rugi aja orang masuk syurga, tak rugi. Sebab syurga tak penuh. Allah dah janji. Kita minta lah. Dali beramal, nolailah beramal, kuat-kuat beramal. Kalau duit banyak bersedekah, duit sedikit pun bersedekah. Jangan tunggu banyak baru nak sedekah. Masa sikit lah kita nak bersedekah. Sebab orang miskin lah paling ramai dalam syurga. Orang miskin ni dia bersedekah 1 juta ke? Tak ada. Dia bersedekah, dia ada RM10, dia sedekah RM2. Jadi orang miskin lah paling ramai yang beribadat kepada Allah SWT. Sebab tu orang miskin, dia masuk syurga. Sebab dia takut. Apabila aku kaya, aku jadi kerikut. Maka aku nak sedekah sekarang. So dia sedekah. Apabila dia sedekah, dia sudah kaya. Sudah kaya. Bagi orang miskin, dia nak kaya senang je. Dia solat fajar 2 rakaat pagi tadi. Dia sudah jadi jutawan. Pahala orang yang solat sunat 2 rakaat pagi tadi, pahalanya ialah dunia dan isinya sekali. Dunia dan isi. Bukan Bill Gates. Bukan. Bill Gates tu miskin. Papa kedana. Bill Gates papa kedana. Dah. Raja Saudi. Papa kedana juga. Papa kedana. Sultan Brunei. Papa kedana. Berbanding dengan nikmat Allah SWT. Dunia ini, kau nak tengok, kau celupkan jari kau dalam laut. Kau angkat jari kau, maka ada air menitik 1 titik. Itu je saiz dunia. Saiz dunia di sisi Allah SWT, apabila kau celup jari kau dalam air, kau angkat, maka ada air 1 titik menitik. Itu je dunia. Itu je dunia. Itu je dunia. Nak masuk syurga tu, apa amalan yang paling utama tu? Komen tu. Masuk syurga. Solat bro. Solat jangan tinggal. Solat ada banyak status bro. Solat 5 waktu. Cantik. Solat di masjid. Cantik. Solat berjemaah di masjid. Cantik. Pergi masjid. Sempat takbir yang pertama daripada tu imam. Allahu Akbar. Kita di belakang solat makmum. Allahu Akbar. Solat penting. Waktu. Solat 5 waktu. Cantik. Itu syarat yang paling penting. Kemudian untuk memastikan solat 5 waktu kita itu mantap, maka kita kena tambah. Kita kena salutkan solat 5 waktu itu dengan solat qabliyah ba'diyah. Solat qabliyah subuh atau dipanggil solat fajar 2 rakaat. Cantumkan dengan solat subuh. 2 rakaat qabliyah, 2 rakaat subuh. Cantik. Zuhur. Solat zuhur. Qabliyah 4. Ba'diyah 4. Campur zuhur 4. 13 rakaat. Maka diharamkan kulit kita dibakar api neraka apabila kita solat qabliyah 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Asar, solat sunat 2 rakaat sebelum. Maghrib, solat sunat selepas maghrib. Isyak, solat sunat selepas isyak. Solat sunat selepas isyak. Malam, solat witir. Rasulullah tidak pernah tinggal solat witir. Witir ini solat ganjil. 1 rakaat. 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, 11 rakaat. Rasulullah buat semua. Gili-gili. Witir. Apabila sampai kedua, ketiga, keempat pagi, solat tahajud. Komponen solat tahajud. Pertama sekali, solat taubat 2 rakaat. Pertama sekali, solat sunat wuduk 2 rakaat. Yang kedua, solat taubat. Yang ketiga, solat hajat 2 rakaat. Yang keempat, solat tahajud 8 rakaat. Kemudian jangan lupa berzikir. Selepas solat komplit dah solat, termasuk solat duha. 2, 4, 6, 8, 12. Komplit solat wajib, solat sunat. Maka sambung dengan berzikir. Berzikir kepada Allah. Sayang kepada Allah.
maka berzikir kepada Allah. La ilaha illallah. Itulah zikir paling agung. Paling tinggi sekali. Zikir la ilaha illallah. Kemudian berselawat kepada Rasulullah. Sekali kita selawat kepada Rasulullah, Allah akan selawat kepada kita 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita solat, Allah tak solat. Kita zikir, Allah tak zikir. Kita sedekah, Allah tak sedekah. Kita puasa, Allah tak puasa. Kita pergi haji, Allah tak pergi haji. Tapi apabila kita berselawat kepada Rasulullah, Allah berselawat kepada kita 10 kali. Bayangkan kita berselawat kepada Rasulullah 10 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Allah akan berselawat kepada kita 1000 kali. 100 kali. 10 kali, 100 kali. Kalau kita berselawat kepada Rasulullah 100 kali, 1000 kali Allah berselawat kepada kita. Itulah keadaan. Dan yang terakhir ialah baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu mukjizat, kalamullah, kata-kata Allah. Kita mengulangi membaca Al-Quran itu berarti kita mengulangi kata-kata Allah. Bukan kata Rasulullah, tidak. Batuk dulu. Al-Quran itu kata-kata Allah. Kata-kata Allah. Besarnya Al-Quran. Baca Al-Quran. Di samping itu jaga. Jaga adab dengan ibu bapa. Jangan durhaka kepada ibu bapa. Jadilah insan yang baik. Ya betul tu. Kalau sakit solat. Tak boleh duduk. Baring, wajib solat, wajib. Solat wajib. Puasa kau sakit, tak apa, kau tak puasa. Solat tak boleh. Sakit pun kena solat. Pergi haji tak cukup duit. Kau sakit, tak apa. Tak apa. Ada masalah. Tak keluar zakat, tak apa, duit tak cukup. Tak sedekah, tak apa. Tapi tak solat tak boleh. Sebab orang yang mati saja baru dibenarkan tak solat. Kerana dia disolatkan. Tapi kalau selagi hidup, dia kena solat. Kena solat. Tak boleh tak solat. Sebab solat itu wajib. Satu-satunya ibadat yang tak boleh tinggal selagi kamu hidup. Dah tak bergerak tu. Mata je bergerak pun. Solat dengan mata. Solat dengan mata. Tak boleh. Mata pun pejam. Tak bergerak dah tu. Solat dengan hati. Kau tanya dia. Tanya dia. Bisik di telinga dia. Nak ambil wuduk tak? Kalau dia angguk. Nak ambil wuduk. Okey, tolong ambil wuduk kat dia. Tolong ambil wuduk. Nak solat ya? Angguk. Boleh angguk je. Lain tak boleh. Ambil wuduk biar dia solat. Biar dia solat. Biar dia solat. Walaupun sakit itu belum tentu dia mati. Tapi walau keadaan sakit macam mana pun dia kena solat. Bukan saja dalam keadaan aman. Dalam keadaan perang. Perang Badar. Perang Uhud. Solat. Bergila-gila. Solat. Solat tak tinggal. Dalam peperangan. You bayangkan. Dalam peperangan. Dengan pedang. Piak. Rasulullah masih solat. Rakan-rakan sahabat masih solat. Bergila-gila. Solat itu adalah tiang agama. Jangan tinggal. Sebab itu, tak ada ibadat lain yang ada panggilan kecuali solat. Sedekah tak ada panggilan. Oi, sedekah. Tak ada. Tak ada. Tetapi solat ada panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Solat. Allah Maha Besar. Tapi kau buat tak dengar je. Itulah kau orang yang sombong. Orang yang sombong ialah orang yang bila mendengar solat, dia tak solat. Tak solat segera. Dah solat lepas tu. Sombonglah tu. Sombong dengan Allah. Sombong dengan Maha Pencipta. Rezeki nak murah. Nak murah apa kau sombong? Sombong dengan orang yang pegang pintu rezeki. Kau sombong dengan dia. Bila dengar azan, wajib tutup. Wajib tinggal. Apa saja. Meeting dengan bos baik. Semua kena tinggal. Tinggal. Bersyukur kalau masih diberi kesihatan. Boleh sujud nikmatnya. Allahu Akbar. Allahu Rabbi. Benar sekali. Bila kita sakit, kita tahulah betapa seksanya kita nak beribadat. Solat. Mesti kenapa? Bila solat. Sebab itu dalam azan, dia ada hayya ala solat, hayya ala falah. Hayya ala solat. Marilah solat. Hayya ala falah. Marilah menuju kejayaan. Jadi orang yang solat ini, orang yang menuju kejayaan yang hakiki. Kejayaan yang sebenar. Cara apabila mendengar azan, hanya di Mekah dengan Madinah sahaja. Azan semua kedai tutup. Tak ada muamalah. Tutup. Pejabat tutup, semua tutup. Apabila suara azan dikumandang. Waktu Zuhur dan Asar. Maghrib dan Isyak. Tutup. Tapi tempat lain tak ada dah. Orang tak hirau sekarang. Panggilan ilahi pun orang tak kisah.
Sedangkan dari azan itu jelas. Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Marilah solat, marilah menuju kejayaan. Dan yang paling sedih, solat subuh. As-salatu khairum minan nur. Solat itu lebih baik daripada tidur. Tapi ramai orang tidur. Tapi tak kisahlah, biar dia ada orang semua. Asalkan rakan-rakan atuk di sini, apabila dengar as-salatu khairum minan nur, terus bangun. Solat subuh, jangan tidur. Rakan-rakan kita nak macam tu. Apabila rakan-rakan kita mendengar azan waktu zuhur, Allahu Akbar, terus tinggal pergi solat zuhur. Yang boleh solat lah, yang tak boleh tu janganlah pula. Haram pergi solat tu, tak boleh. Yang tak boleh, yang boleh ni. Lelaki pula jangan uzur. Saya period lah tak pergi solat. Bohong kau ni. Jangan mengarut, jangan main-main. Jangan menganjingkan. Jangan. Jadi solat itu penting. Panggilan solat. Lain ibadat tak ada panggilan. Solat ada panggilan. Pentingnya solat. Pentingnya solat. Dia ada azan. Berkumandang azan. Berkumandang azan. Solat itu penting. Yang kita cari. Dunia boleh cari. Kerja siang malam boleh. Selagi kamu larat boleh. Tapi solat jangan abaikan. Apa itu abaikan? Bukan kata tak solat itu abaikan dah. Tak solat itu kafir terus dah. Tapi abaikan ni mana kau melambatkan solat. Itu abaikan. Abaikan. Dekat nak masuk asar baru pergi solat. Kau abaikan lah tu. Abaikan. Umpama anak kau menangis nak makan. Biarlah dia menangis. Puas dia menangis, dia berhentilah. Itu berarti kau abaikan anak kau. Coba dia menangis saja kau pergi makan. Dia senyaplah. Senyaplah. Itu maksud abaikan solat. Ni dah abaikan solat. Oh, kau tak solat ya. Jangan abaikan. Tak solat bukan abaikan. Kafir dah tu. Kafir. Na'udzubillah min zalik. You tanyalah ustaz mana pun. Orang tak solat kafir. Kafir. Allahu Akbar. Takutnya. Orang kafir kan? Tak ada beza lah. Dibakar neraka lah. Dibakar neraka. Allahu Akbar. Orang tanya nak syurga? Nak. Solat? Tak. Allahu Akbar. Nak syurga? Nak. Jom kita solat. Tak apalah kau pergi dulu. Oh, marilah pergi sama-sama. Nak syurga. Itulah tabiat orang solat. Tabiat orang yang nak masuk syurga. Orang yang nak masuk syurga apabila diajak mengamalkan sesuatu ibadat yang sama ada fardu atau sunat, diajak oleh Rasulullah SAW, kita kena buat. Macam atuk kata, jom kita puasa Isnin Khamis. Tak apalah, atuk puasalah dulu. Tak boleh macam tu. Atuk ada neraka tu. Orang yang solat, komen tu. Atuk ada neraka tu. Orang yang solat. Betul? Orang yang solat tapi masih masuk neraka. Ada? Orang yang solat nak menunjuk-nunjuk. Oh, kau tengok aku solat ni. Pakai baju berambu-rambu. Tidak ikhlas. Itu orang solat macam tu. Kita takutlah. Tapi kita berdoa. Tapi sekurang-kurang dia ada solat. Dia ada harapan. Berbanding dengan orang tak solat. Kerana dia menunjuk-menunjukkan. Mungkin satu hari pertama dia menunjuk-menunjuk. Hari kedua dia sudah sedar. Banding dengan orang tak solat. Inilah satu perbandingan yang tidak tepat. Alah, solat. Belum tentu masuk syurga. Habis tu kau tak solat, pasti neraka lah. Pasti neraka lah. Orang tak solat boleh cakap, boleh tentu masuk syurga. Orang solat boleh cakap, boleh tentu masuk syurga. Orang tak solat tentu masuk neraka. So pilihlah. Which one you want? It's your choice. Syurga dengan neraka ni. It's your choice. You boleh pilih. You boleh berdoa kepada Allah SWT. Boleh berdoa. Jangan main solat. Itulah soalan yang baik daripada rakan-rakan kita. Rakan-rakan kita. Bagus soalan yang baik. Kita berbetulkan. Rakan-rakan kita. Betul ke? Bersedekah. Walaupun sebenarnya besar nikmatnya. Bersedekah bukan ditentukan oleh kadarnya Dali. Tak ada. Tak pernah. Tak ada satu hadis. Al-Quran pun menyatakan sedekah mestilah tak kurang daripada 10 sen. Tak ada. Tak ada. Dan sedekah ini banyak. Bukan RM1 saja. Sedekah tenaga. Sedekah ilmu. Banyak sedekah ni. Banyak sedekah. Maksud sedekah. Senyum pun sedekah. Banyak sedekah. Sedekah makanan. Sedekah minuman. Banyak sedekah. Sedekah. Whatever lah. Apa yang kita nak buat. Sedekah untuk masjid. Tapi sedekah itu 70 kali ganda. Kalau sedekah RM1, dapat RM70. Dapat. Tapi bukan sekarang lah. Nak masuk syurga tu, apa amalan yang paling utama tu? Komen tu. Dah komen tadi. Boleh Boleh. Solat bro. Jangan tak solat bro. Solat yang paling penting sekali. Solat boleh. Tu. Jadi kita jangan terbawa-bawa. Orang kata, alah menunjuk-nunjuk tu nak pergi masjid. Tapi hati busuk. Jangan cakap macam tu. Jangan. Apa beza orang dan manusia, ayah adik?
Apa beza orang dan manusia? Orang manusia. Sama je lah orang manusia. Ha? Manusia. Nasia. Orang dengan manusia. Orang. Dia haiwan dengan manusia tu bezanya. Sahabat Duha, subscribe YouTube Atuk. Ya, kamu terima kasih. Ada sahabat-sahabat yang belum subscribe YouTube Atuk, tolong subscribe atau minta dengan kawan-kawan. Atuk nak 1,000 subscribers. Susah sangat dapat 1,000 ni. Susah sangat. Masak. Alhamdulillah. Terima kasih atas pencerahan dari Atuk. Sama-sama. Jangan lupa solat, masak. Jangan lupa solat. Berat sama mana pun solat. Apabila kau sudah. Dan solat pula bertahap-tahap. Janganlah masa sekarang tu saya solat pun saya tak khusyuk. Tak apa. Kau solat dulu. Solat dulu. Solat dulu. Kau solat dulu. Kemudian pelan-pelan khusyuk. Pelan-pelan khusyuk. Tu saya hanya baca ayat biasa je. Qul Allah. Tak apa. It's okay. Tidak menjadi syarat yang wajib. Solat ini hanya 6 perkara yang wajib kau kena buat. Iaitu mula-mula kau mesti rukun fi'li ni 6 perkara. Takbir. Allahu Akbar. Tak boleh dalam hati. Tak boleh angkat tangan je senyap. Tak boleh. Mesti keluarkan daripada mulut, didengar oleh telinga. Allahu Akbar. Dalam hati niat. Saja aku solat zuhur 4 rakaat. Cukup. Kemudian doa iftitah. Tak ingat tu. Terus baca Al-Fatihah. Kalau tak ingat. Kalau ingat, okeylah. Allahu Akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan. Terus sampai habis. Kalau tak ingat tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian baca surah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya tak ingat surah tu. Tak payah baca. Baca Al-Fatihah aja. Selepas habis Al-Fatihah, rakaat Allahu Akbar. Saya tak boleh baca Subhanallahil azim tu. Tak ingat. Tak apa. Kau berhenti je. Kau sujud tu kau berhenti. Kau rakaat kau berhenti. Kau angkat pula Allahu Akbar. Sami Allah nuhaidah. Kau sujud pula. Sujud. Tak boleh baca tu. Subhanallah Allah. Tak ingat. Tak apa. Kau sujud je. Kau sujud pun tak. Kemudian kau duduk antara dua sujud. Duduk antara sujud tak ingat tu. Rabbi fi'li walhamni wajbudni warfa'ni wazukni wadini wa'afini wa'afani. Tak ingat tu. Tak apa. Tak payah baca. Kau duduk je. Kau duduk. Kemudian kau sujud balik. Tak ingat tu. Tak apa. Kemudian kau berdiri. Baca Al-Fatihah balik. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai habis Al-Fatihah. Kemudian rokok. Sujud. Kemudian At-Tahiyah. Tak ingat tu. At-Tahiyah yang pertama. Tak ingat. Tak apa. Kau tak payah baca solat zuhur. Kau berdiri balik. Baca Al-Fatihah lagi. Kau rokok sujud. Kemudian berdiri balik. Baca Al-Fatihah lagi. Kau rokok sujud. Dan baca tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu wajib. Tak baca tak sah solat. Ini aku kena hafal. At-tahiyatu mubarakatuh. Salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis setakat tu cukup. Sah dah solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis selesai. Selesai. Juri pro. Ya, itu paling ringkas. Paling tak apalah daripada tak buat. Kita nak bandingkan yang tak buat dengan buat. Jangan banding dengan Tok Imam Besar masjid. Jangan bandingkan dengan Imam Besar masjid Mekah. Dia boleh lah. Kita ni baru nak mula. Buat cara kita. Sebab kalau kita baru nak mula, kita buat yang senang-senang. Sebab tu Imam Syafi'i kata, kau nak baca Al-Quran, cari yang mudah-mudah. Kalau kau boleh hafal inna a'tayna, kau hafalkan yang tu. Itu pun baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kalau boleh ingat sebuah Al-Quran 30 juzuk, cantik. Kalau boleh ingat inna a'tayna saja pun cantik. Cantik. Assalamualaikum Juri Pro. Salam. Ya. Hey, apa khabar Juri Pro? Juri Pro, amin. Betul. Juri Pro tahulah. Buat yang ringkas-ringkas. Buat sama juga apabila nak ajar nak solat. You nak ajar nak solat, you baca semua yang sunat-sunat. Anak kau rasa penat tau. Penat susahnya solat dia susah. Ya, kau menyusahkan. Benar tak susah? Kau baca yang rukun fi'li yang wajib tu. Cukuplah. Pertama sekali dia kena hafal Al-Fatihah. Itu kena hafal. Dan yang kedua yang kena hafal ialah tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Dua tu je hafal. Kena hafal. Dua tu aja. Yang lain tak ada. Yang lain semua sunat je. Semua sunat yang lain. Dua bacaan ni je. Iaitu Al-Fatihah dengan tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Kau baik. Alhamdulillah Juri. Terima kasih. Al-Fatihah yang penting. Betul Juri. Kemudian tahiyat akhir. Dua tu je bacaan. Lain tak ada. Lain sunat semua. Ajar anak kita tu pelan-pelan macam tu. Ajar anak kita pelan.
Baca-baca surah tu sunat. Ada orang kata, Tok, saya tak solat subuh. Kenapa? Tak ingat kunut. Kunut tu sunat. Kau tak baca pun tak apa. Allahu Akbar. Sayanglah kau. Dah lama berapa tahun dah tak solat subuh. Dah 20 tahun tu. Allahu Akbar. Solat. Tak apalah tak baca kunut pun. Tak apa. Tak apa. Begitu juga orang tanya. Kenapa kau tak pergi haji? Saya tak ingat. Banyak lagi doa saya tak hafal. Doa tu tidak wajib lah tahu. Kau pergi haji ni, kau niat dengan perbuatan dia. Tak baca apa pun. Biar betul je. Betul lah. Kau pergi buat umrah, kau pergi ke miqat, kau niat. Niat saja aku niat ihram dalam ihram untuk menunaikan umrah kerana Allah Taala. Kau pergi jalan naik bas pergi menuju ke Kaabah. Kau syair. Syair tu saya tak ingat baca. Tak payah baca. Kau syair je 7 keliling. Apa ni? Kau tawaf je 7 keliling. Tak payah baca. No, tak payah. Kemudian syair. Buat 7 orang syair. Kemudian tahlul. Potong rambut sikit. Satu umrah. 3 jam satu umrah. 3 jam satu umrah. Senang kan? Ni duit ada. Kenapa? Banyak doa tak ingat. Doa tu bukan wajib, bro. Bukan wajib. Pergi dulu. Kunut tak baca tak apa. Sah solat. Sah solat. Sah. Ini yang keliru ni. Keliru. Jangan menyusahkan bagi orang yang baru-baru nak belajar solat. Jangan menyusahkan. Atuk kalau yang baru meluk agama Islam, kita bagi yang basic je. Yang basic. Pertama sekali dia kena hafal Al-Fatihah. Itu pun sebab itu anak-anak kita yang kecil umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kita kena mulai baca Al-Fatihah. Kena mulai ajar. Sebab apabila dia sekali dia baca Al-Fatihah, hasil daripada ajaran kita, pahala dapat pada kita. Orang yang paling banyak dapat pahala Al-Fatihah ini ialah Rasulullah. Rasulullah yang mengajar kita kan baca Al-Fatihah. Dan seluruh dunia, bilion manusia baca Al-Fatihah. Siapa yang ajar? Rasulullah. Dan Rasulullah mendapat pahala. Tak berhenti. Sebab itu Rasulullah maksudnya yang paling agung. Paling agung. Rasulullah. Paling agung. Sebab Rasulullah yang ajar Al-Fatihah. Jadi kita nak dapat fadilat dan pahala Al-Fatihah, kita kena ajar anak kita. Kita kena ajar anak cucu kita. Jangan bagi ustaz ajar. Ustaz ajar, ustaz dapat pahala. Ustazah ajar, ustazah dapat pahala. Kita sebab itu dalam kereta. Dalam kereta. Jangan baca benda lain. Baca Al-Fatihah. Okey. Siapa ingat Al-Fatihah? RM1. Adik nak. Dia berebutlah. Okey. Dia pun bacalah. Kadang kita betulkan. Okey. Abang pula baca pula. Baca pula. Okey. Baca. Bagi RM1. Ni duk main amal-amal layan kupu-kupu apa kerja. Ding dong. Tak ada faedah semua tu. Tak ada faedah. Masya Allah. Ya, curi perut. Rasulullah mendapat pahala baca Al-Fatihah saja. Jangan cakap pahala lain Rasulullah. Dia ajar Al-Fatihah saja. Bilion manusia sedang baca Al-Fatihah. 5 kali solat satu hari. 5 kali satu hari. Bilion manusia. Sebuah banyak pahala. Sebab itu Rasulullah ini adalah manusia yang paling agung, paling suci, paling dekat, paling Allah sayang sekali. Daripada Nabi Adam sehingga ke hari kiamat. Tak boleh lawan Rasulullah. Sebab itu rahsia mengajar anak Al-Fatihah ini, kita jangan bagi orang lain. Cucu saya ajar. Mak dia ajar jugalah. Tapi masing-masing ajarlah. Berebut-berebut nak ajar Al-Fatihah. Dan berebut-berebut ajar baca apa ni, tahiyat akhir. Berebut-berebut juga. Kena berebut ajar. Ya tu, saya selalu dan suka ulang kaji bacaan surah. Dalam solat dengan cucu-cucu. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ajar cucu. Mula-mula ajar surah yang paling pendek. Inna atau inna. Al-Fatihah dah okey dah. Kemudian baca inna atau inna. Kalau nak solat dengan anak cucu, dia tak boleh. Ni baca surah panjang-panjang. Dia kalau dah panjang surah, dia macam ni lah budak. Macam ni lah budak. Baca surah pendek lah. Katakanlah kita ajar dia inna atau inna. Baca inna atau inna. Inna atau inna kal-kau. Dia pun ikut. Oh, inna atau inna. Dia pun Allahu Akbar. Sebab itu solat fardu. Zaman Rasulullah pun. Amalan Rasulullah solat fardu. Surah dia baca pendek. Sebab Rasulullah kata kau kena ingat apabila kau jadi imam, kau kena ingat orang tua di belakang. Tak boleh berdiri lama. Satu. Yang kedua, kanak-kanak. Dia tak boleh lama. Kena pendek. Rasulullah dalam solat wajib, semua surah pendek dia baca. Tapi dalam solat sunat, Rasulullah 2 rakaat, 30 juzuk. Solat sunat. Sebab itu Siti Aisyah kata, Rasulullah solat malam sampai kakinya bengkak. Sebab tak bengkak apa 30 juzuk. Lama dia baca. Dia buat 2 rakaat, 30 juzuk. Kita buat 12 rakaat. 12 surah. Surah yang pendek-pendek. Tak apalah asalkan buat. Banding dengan orang tak buat. Kita kena compare dengan orang buat dengan orang tak buat. Bukan compare sama buat. Memang jauh beza dia. Jauh beza dia. Jauh beza dia. Kau apa dia hari ini? Assalamualaikum Tok. Wan. Waalaikumsalam Tok. Terima kasih. Terima kasih. Wan. Wan pun sampai juga. Dah lewat masuk lagi dia. Lewat nasib baik. Atuk tak tutup kedai lagi.
Itulah amalan-amalan. Macam juga puasa. Puasa nak tunggu bulan Ramadan. Itu sebulan sekali yang wajib. Apa salahnya puasa sebulan sekali? Ambillah hari Isnin atau hari Khamis sebulan sekali. Yang baiknya, yang bagusnya, seminggu 2 kali puasa Isnin Khamis. Minta dalam family. Okey, Isnin kita puasa ya semua. Lepas puasa, buka puasa kita pergi makan di restoran. Buat macam tu lah. Macam tu. Ya tu. Ya tu. Benda ni kena ajar lah. Kena ajar. Tapi kita boleh sangat puasa bulan Ramadan. 29 hari atau 30 hari. Tapi puasa Isnin kami berat sangat. Berat sangat. Kena baiki. Atuk datang Kuala Lumpur tak puasa lah. Isnin Khamis. Tapi insyaAllah kalau balik, kita ambil kesempatan. Isnin Khamis. Itu contoh lah. Contoh. Ibadat-ibadat yang kita nak buat. Sama ada kita ke syurga, ke neraka, itu kuasa Allah. Ada seorang hamba Allah. Malaikat pergi tengok nama dia berada di neraka. Tapi dia turun ke dunia, tengok dia ni kuat beribadat. Kuat beribadat. Tapi nama ahli neraka. Dia beritahu, hai si Fulan, kuatnya engkau beribadat. Sedangkan namamu aku sudah tengok ada di neraka. Apa dia jawab? Neraka dan syurga bukan tugasku. Tugasku hanyalah beribadat kepada Allah. Apa yang disuruh oleh Allah SWT. Amal ma'ruf, nahi munkar. Aku akan terus beribadat. Walaupun namaku berada di mana-mana, aku tak kisah. Malaikat pun naik. Naik semula tengok. Dah tak ada nama di neraka ahli. Tapi dah tertulis nama dia di syurga. Jadi kita beribadat bukan untuk neraka, bukan untuk syurga. Kita beribadat kerana Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kerana mulah mengajar aku, ya Allah, untuk sembahmu. Dan padamulah aku memohon pertolongan. Itu ayat Allah. Itu kata-kata Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Jalan yang baik. Kita minta dengan Allah. Memang kita ni kaki buta. Manusia ni buta. Otak bayu. Tak betul. Kecil sangat kita. Jadi kita perlukan pertolongan Allah. Setiap saat, betul. Setiap langkah, betul. Setiap perbuatan kita, betul. Sebab itu kita kena memulakan perbuatan kita dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Bismillahirrahmanirrahim, kita memohon dengan Allah SWT. Tidak apa satu pun yang berlaku. Walau sesuatu zarah. Tanpa izin daripada Allah SWT. Itulah kuasa Allah. Kita berdiri padanya. Ni kalau berniaga, rugi sikit, dah mengamuk, tak nak berniaga. Itu ujian. Inna Allah ma'asabirin. Kau kena sabarlah. Sabarlah. Sesungguhnya aku nak mujimu. Allah ni dia suka tengok orang yang apabila dia uji, sabar. Dia kata, ya malaikat, tengok hambaku. Lagi aku uji dia, selagi kuat dia menghadapku. Selagi aku uji dia, lagi kuat dia baca Al-Quran. Selagi aku uji dia dengan miskin, bagi banyak dia bagi sedekah. Itulah. Rasulullah suka. Dan dia selalu minta kepadaku. Aku nak mendengar permohonan daripada hambaku. Ya Allah. Tuhan nak dengar suara kita. Ya Allah. Ampunlah dosaku. Ya Allah. Murahkanlah rezeki. Ya Allah. Tingkatkanlah imanku. Ya Allah. Mudahkanlah aku beribadat kepadamu. Ya Allah. Hindahkan daripada segala malapetaka musibah. Ya Allah. Kita minta. Allah suka. Dengan makhluk kau minta sekali boleh. 2 kali boleh. Yang ketiga dia kata, kau tak ada kerja lain ke? Asyik nak minta je. Dengan Allah tak ada. 1 juta kali pun dia tak kisah. Minta 1 juta kali pun dia tak kisah. Ya Allah lah. Allah dah firman, minta denganku. Wah, ombak. Betul sekali. Amin. Minta ke manusia. Itu sifat manusia ni, sifat duniawi. Duniawi, sifat manusia. Minta banyak sikit, tak boleh. Aku dah beri kat kau. Allah tak kisah. Dia dah bagi dah jawatan kau. Jawatan pengarah. Ya Allah, aku nak jadi Perdana Menteri pula. Tak kisah. Kalau dia izin lah. Kalau dia tak izin, tak dapat lah. Macam tu je. Macam tu. Jadi kita dengan Allah. Duniawi dengan akhirat. Sebab itu bila kita kata, ya Allah, aku nak syurga. Amalan tu ke arah syurga. Tapi, syurga atau neraka ditentukan oleh Allah. Betul. Tapi kita kena berdoa. Berdoa kepada dia. Jangan jumpa tokoh sembah pula. Itu dah berat lah tu juri. Itu dah salah. Tapi sekarang, orang bukan nampak tokohnya sembah. Sembah duit pun ramai. Kenapa kau tak pergi hari ni? Ini OT lah. Kau tak pergi solat jemaat? Tak pergi. Ni OT lah. Sayang aku OT. RM50 tau. Itu sembah lah tu. Sembah duit lah tu. Sebab kau tak sembah Allah. Kau tak pergi solat. Berarti kau sembah Allah. Dan 20k. 20k dah. Alhamdulillah. Itu semua rezeki daripada Allah. Gerak-geri daripada Allah. Orang yang bergerak memasuki program kita. Program Atuk ini. Untuk bersama dengan kita semua. Itu semua ketentuan Allah SWT. Kalau sedikit, Allah nak uji. Kalau banyak, kita kena bersyukur.
Sebab apabila kita bersyukur di atas rezeki yang Allah beri, aku akan lipat gandakan lagi. Tetapi jika kau tidak bersyukur, tunggulah azabku yang pedih. Azabku yang pedih ni, yang berat ni, bukan sahaja di akhirat, di dunia pun dah kena lah. Orang yang tak bersyukur, Allahu Akbar. Takut kan? Menakutkan. Memanglah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Dialah segala-galanya. Macam mana Cici? Bila nak start ni puasa Isnin Khamis Cici? Buat ni kalau tanya tak masuk lah besok. Cici dah tahajud dah. Dah berapa kali dah janji. Buat live pukul 12. Pukul 1 baru habis. Lepas live tu buatlah tahajud. Buat tahajud. Kita tengok, Atuk dah tengok juga tahu. Live. Cici ni buat live. Betul tu, betul. Buat tahajud lepas live. Allah, ngantuk lah. Okey kawan-kawan, saya berhenti dulu. Nanti kita sambung pula. Terus bom tidur macam tu. Rugilah. Buat solat tahajud. Lepas pukul 12, lepas pukul 1, itu dah masa tahajud. Buat tahajud. Buatlah live, tak apa. Buatlah. Live tu kan nak hure-hure. Hure-hure. Tak apalah hure-hure. Muda lagi kan, Cici. Tapi tak solat tahajud, rugilah. Salam menyambut Maulid Rasul. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulid Rasul. Alamat Atuk. Skoden live saya ke? Matilah. Tak payah skoden. Keluar tu notification. Cici menjemput untuk tengok live dia. Skoden. Tak payah skoden lah. Macam-macam dia. Maulid Rasul. Ingat bagaimana Rasulullah SAW berkorban apa saja. 1444 hijrah. Untuk mengembangkan agama Islam. Hebat Rasulullah. Kita termasuk Atuk pun, termasuk perbuatan pun, kita kontras dengan Rasulullah. Rasulullah mendapat harta, bersedekah. Kita mendapat harta, nak tinggal kepada anak-anak. Beza. Itu yang jadi kita penat tu. Penat kita kerja. Kalau kita buat di dunia untuk dunia, penat. Tapi kalau kita buat dunia untuk akhirat, kita happy. Kalau buat akhirat untuk akhirat, kita rasa manis nikmat. Thank you semua yang sudah hadir. Live Atuk, terima kasih banyak. Esok juri dah berarak bawa mereka jalan bandar. Wah. Maulid Rasul lah tu. Cantik. Maulid Rasul, hebat. Ada orang kata Maulid Rasul tu bid'ah. Macam-macam kita. Yang penting kita siasa berselawat. Dari penjara Kampung Gajah terus ke bandar. Hebat tu. Selamat bermaulid Rasul. Sekali selawat, Allah berselawat 10 kali. Jadi berselawatlah banyak-banyak. Tak kisah pun. Kita berselawat kan. Kita mendapat apa yang kita nak. Semoga Rasulullah ni manusia agung. Manusia yang paling suci. Manusia yang paling hebat. Tak ada contoh yang paling baik. Kalau nak lihat orang yang paling sabar, lihatlah Rasulullah. Kalau nak lihat orang yang paling dermawan, lihatlah Rasulullah. Kalau nak lihat orang yang paling bertawakal, banyak solat, menghadap Allah SWT, lihat Rasulullah. Kalau nak lihat orang yang paling banyak membaca Al-Quran, lihat Rasulullah. Kalau nak lihat suami yang baik, contoh suami bersalih, lihatlah Rasulullah. Kalau nak melihat perangai suami yang sesuai diamalkan oleh isteri, lihatlah perangai Rasulullah. Kalau nak lihat perangai anak-anak yang sesuai, maka lihatlah perangai Rasulullah. Kalau nak lihat perangai atuk yang baik, sehingga cucu dah atas kepala pun tak marah, lihatlah Rasulullah. Kalau lihat sebagai seorang pemimpin yang adil, bijaksana, lihatlah Rasulullah. Kalau nak melihat cara hidup yang sederhana, lihatlah cara Rasulullah. Kalau nak lihat orang yang tidak ada dendam, lihatlah Rasulullah. Kalau nak lihat orang yang cemburu, tidak pernah cemburu, lihat Rasulullah. Kalau nak melihat orang yang tidak ada dendam langsung dalam hidupnya, lihat Rasulullah. Kalau nak melihat orang yang tampan, hebat dan segak, itulah Rasulullah. Banyak kan kita nak tiru. Kita kalau boleh 10% pun tak apa dah. Tak banyak bro. Tak banyak. Dah diamanahkan dari Jabatan Agama Islam Johor. Cantik. Hebat juri. Amin tu. Amin. Amin. Kita mengagungkan Rasulullah. Mengagungkan Rasulullah. Bersalawat kepada Rasulullah. Dan banyak mukjizat yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan mukjizat yang nyata yang boleh dilihat sampai sekarang, boleh jadikan panduan hidup, ialah Al-Quran. Al-Quran itulah mukjizat yang paling agung dan akan dijaga oleh Allah SWT. Allah jamin Quran tidak akan hilang sehingga hari kiamat. Mukjizat lain hilang. Mukjizat Nabi Musa hilang. Tongkat dia jadi ular, hilang. Sekarang tak nampak. Mukjizat Nabi Ismail
Telaga Zam-Zam, boleh minum. Boleh minum lagi. Boleh minum. Mukjizat apa ni, Nabi Musa belah laut, tak nampak. Tapi mukjizat Rasulullah, Nabi Muhammad akhir zaman, Al-Quran. Kita dapat baca, dapat pahala. Kita lihat Al-Quran, dapat pahala. Kita beramal dengan Al-Quran, dapat pahala. Kita mengajar orang baca Al-Quran, dapat pahala. Besarnya Al-Quran di sisi Allah SWT. Tak adalah yang hebat ayah. Ayah lagi hebat. Ayah lagi hebat. Terbaik Juri Pro. Terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi cukuplah untuk hari ini. Untuk hari ini. Sebab kita mula lambat. Habis. Oi, dekat pukul 11 lah. Dekat pukul 11 dah. Juri Pro. Kirim salam kepada semua sahabat-sahabat. Supaya menghayati perjuangan Rasulullah SAW. Rasulullah, kita kalau setakat pegang tiang bendera je. Rasulullah patah gigi perang Uhud. Rasulullah perang Badar. Rasulullah tercalar. Rasulullah berdarah. Itulah perjuangan Rasulullah. Jadi kita kalau setakat pegang bendera, malah pegang lagi, nampaklah sangat kita tak sayang Rasulullah. Jadi peganglah bendera kuat-kuat Juri Pro. Peganglah. InsyaAllah, amin. Amin. Sebab Rasulullah berjuang. Sehingga titis darah yang terakhir. Rasulullah berjalan kaki daripada Mekah ke Taif untuk berdakwah. Tak dapat sambutan pun. Bukan tak dapat sambutan, dibaling dengan batu lagi. Betul tak Juri? Berdakwah ke Taif. Dan kita tengok bagaimana Rasulullah juga amat bergantung kepada Allah SWT. Bagaimana Umar memeluk agama Islam. Hasil daripada hidayah diberi Allah. Hasil daripada doa daripada Rasulullah. Rasulullah minta dua manusia supaya meluk agama Islam, memohon dengan Allah, iaitu Abu Jahal dengan Sayyidina Umar. Jadi Allah memberi hidayah kepada Sayyidina Umar. Itu sejarah. Dan bagaimana Abu Talib tidak Islam sehingga akhir hayat, tapi Abu Talib sangat sayang, sangat melindungi Rasulullah dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Itulah Abu Talib. Tapi Rasulullah sedih. Rasulullah sedih sebab Abu Talib mati dalam keadaan kufur. Rasulullah menangis kerana Abu Talib lah yang menjaga dia. Sebab dia bapa dah meninggal umur 6 tahun. Bapa dah meninggal semasa dalam kandungan. Dan ibunya meninggal semasa umur 6 tahun. Dan dijaga oleh Abu Talib. Abu Talib ni Raja Mekah. Orang paling kaya pada masa itu. Orang beri power. Bani Hashim. Orang hebat. Dia boleh melindungi. Kata saja anak menakan Abu Talib, tak ada orang bagi sentuh. Tak ada orang. Sebab itu Rasulullah begitu terasa Abu Talib meninggal dunia. Rasulullah menangis. Tapi Allah kata, hidayah tu adalah daripada aku. Bukan daripadamu ya Rasulullah. Hidayah. Rasulullah tidak boleh bagi hidayah. Tidak boleh. Begitu juga Nabi Nuh dengan isteri dia. Nabi Nuh tak boleh bagi hidayah kepada isterinya. Kerana isterinya enggan naik kapal. Tak boleh hidayah. Jadi hidayah itu milik Allah. Hidayah. Jadi rakan-rakan kita juga, ada rakan-rakan sepejabat yang pandang enteng kita bila kita pergi sekolah. Ala alim lah tu. Tak apalah. Kita berdoa supaya Allah bagi hidayah kepada dia. Begitu juga orang yang mengecil-ngecilkan perjuangan dakwah. Dakwah ini perjuangan yang besar. Lebih besar daripada perjuangan-perjuangan yang lain. Atuk juga menyampai sedikit sebanyak. Dan menarik supaya rakan-rakan kita semuanya masuk syurga. Hidayah daripada Allah SWT. Ada yang tak dapat hidayah, tak masuk pun. Tengok TikTok pun, tak tengok agama skip. Tengok yang cakap motivasi skip. Tengok yang baik-baik skip. Tengok yang gelek-gelek tu, ini seronok. Macam tu lah. Terima kasih atas perkongsian ilmu. Akhirat, amin. Amin, terbaik. Kanbi. KNB. Tolong subscribe Atuk. Subscribe YouTube Atuk. Subscribe Zairi. Tolong. Tolong kami. Tolong Atuk. Terbaik tu. Terima kasih Cici. Terima kasih. Thank you kongsi ilmu. Terima kasih. Bukan ilmu pun yang Atuk bagi tahu ni. Ini Atuk, apa yang Atuk tahu kita kongsi. Orang 1400 tahun dah, 1400 tahun dulu pun dah tahu dah benda ni. Jadi siapa yang tak tahu kita kabarkan. Kabar gembira. Sebab itulah siapa yang redha, siapa yang bersabar, tunggulah kabar gembira untuknya. Itu janji Allah. Kita nak syurga. Tapi tak mau mati. Allahu Akbar. Mana satu ni? Itulah tajuk kita hari ni. Ayo senyum sikit. 3 kali. 3 kali Juri. Atuk ni tak banyak senyum. Kau ambil je lah begitu. Begitu. Boleh? Boleh lah tu. Okey. Juri Pro. Terima kasih. Bagi Cici lah senyum. Juri. Ambil foto Cici tu. Biar Cici je senyum.
Dia buat live selalu dia senyum. Cici. Janji Allah benar. Amin. Amin, amin. Itulah janji Allah kepada kita semua. Kita jangan give up, never give up dalam soal ibadah. Kadang-kadang kita mari juga give up. Syaitan ni kuat. Syaitan kuat. Kadang-kadang syaitan berupa manusia. Kena tak syaitan berupa manusia? Itulah hidup mengutuk kita. Alah, masuk syurga lah tu. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Terima kasih Haji. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita mesti memastikan kita maju. Dan kita minta berdoa. Jarang orang berdoa supaya perkataan terakhir ialah la ilaha illallah. Jarang orang berdoa ni. Jadi Atuk nak berkongsilah supaya dalam doa-doa banyak minta rezeki, minta suami yang baik, minta suami baru, apa semua macam-macam lah minta tu. Tapi kena minta juga, ya Allah ya Tuhanku. Perkataan terakhir yang aku ingin lafazkan, ya Allah, izinkanlah aku lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu perkataan terakhir kita nak lafazkan. Sebab dengan perkataan ini jaminan kita ke syurga. Jaminan kita ke syurga. Semoga tu diberkati, amin. Ilmu pengetahuan, amin. Terima kasih. Ombak Cici, amin. Amin Jori Pro. Boleh menyerupai apa sekalipun makhluk. Itulah. Kalau nak cakap panjang lagi lah. Panjang lagi lah pasal syaitan ini. Jadi Atuk nak nasihatkan ialah siapa yang nak syurga, jangan lupa dalam doa itu, jangan lupa minta, ya Allah, perkataan terakhir sebelum aku menghembuskan nafasku yang terakhir ialah perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku dapat lafazkan dengan licin dan dengan sempurna. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi esok insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.